sains lah. Cikgu Nurul adalah cikgu yang berpengalaman selama 14 tahun dalam mengajar subjek chemistry, biologi dan juga sains. Okey, tanpa membuang masa, kita menjemput Cikgu Nurul. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Kat situ kan. Okay. So, untuk petang ni kan, untuk kita punya seminar sains ni, oh, Waalaikumsalam. Okay. So, untuk kita punya seminar, oh, okay. So, cikgu nak share sikit lah kan, apa yang korang boleh fokus kan untuk exam lah. Okay, tapi sebelum tu, macam mana result untuk percubaan hari tu? Okay ke? Dah dapat result kan untuk percubaan kan? So, macam mana result untuk exam hari tu? Okay. Ada yang dah dapat ke? Oh, calon persendirian. Oh, okey. Uh, Ambil percubaan. Okey, so untuk Aisyah lah, cikgu panggil Aisyah kat situ kan. Okay, so untuk Aisyah, seminar ni insyaAllah mungkin membantu lah kan Aisyah, sebab dalam exam, kita nak kena tahulah kan macam mana cara untuk kita kita jawab kita punya paper dengan baik lah kan. Jadi hopefully apa yang kita buat petang ni kan boleh membantu bukan Aisyah sahaja, tapi student-student lain yang join jugalah untuk petang ni kan. Okay, so cikgu nak share dulu apa yang kita buat untuk saya share. Saya punya, sebab saya tak nak sharing kat situ. Okay, sekejap cikgu share dulu apa yang kita akan buat petang ni. Cikgu sekejap Okay. Okay, so apa yang kita akan buat petang ni adalah, okay, macam cikgu kata tadi, cikgu nak bagi korang lebih lagi kan pendedahan macam mana cara ataupun kita nak jawab lah kita punya paper science ni dengan baik lah kan. Okay, so paper science kan sama macam paper paper yang lain juga kan, kita dah berubah lah sikit kan format dia, bermula daripada 2021. Ni cikgu bagi just macam introduction lah kan untuk kita punya paper. Di mana untuk saiz kita ada dua kertas. Okay, kita ada kertas satu dan juga kertas dua kan. Dan cikgu rasa bagi korang lah kan, korang dah biasa ataupun dah selalu tengok lah kan dengan format exam lah. Sebab korang pun dah daripada form 4 kan, dan juga form 5 ni dah kita dah diberilah beberapa kali kan soalan-soalan daripada exam-exam sebelum ni kan. So format exam ni cikgu kira korang dah tahulah kan. So kita ada dua paper kan untuk kita punya subjek sains ni, kertas satu je dan juga kertas dua. Di mana kertas satu bilangan soalan adalah sebanyak 40 soalan kan selama 1 jam 15 minit. So korang ada 1 jam suku untuk korang jawab lah kan 40 soalan. So kita akan tengok sekejap lagi kan apa yang ada dalam kertas satu lah kan. Dan bahagian yang terpenting macam biasa adalah kertas dua lah. Okay, kenapa cikgu kata bahagian yang terpenting? Disebab kat sini markah dia lebih besar dan juga lebih banyak lah kat sini kan. Jadi perlu kita perlu tahu cara untuk menjawab kata dua. Sebab apa? Sebab markah banyak kat situ. So dia akan menyumbang kita kata kepada korang punya markah lah dalam sains kan. So kita ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. So semua bahagian ni kita akan tengok satu persatu lah sekejap lagi kan. Dan untuk jumlah markah bagi kata dua adalah sebanyak 80 markah. Okay, jadi nak dapat A kan dalam sains ni, untuk kertas satu sekurang-kurangnya korang akan dapat 30 dan ke atas. Dan untuk kertas dua korang akan dapat sekurang-kurangnya 60 per 80 kan. So macam cakap tadi, tak tengoklah kan macam mana kita nak sekolah untuk paper science lah kat sini kan. Okay, jadi cikgu akan start dulu dengan kertas satu. Okay, kertas satu, di mana kertas satu kita ada 40 soalan tadi kan. So soalan yang diberi ada pilihan jawapan lah kan, A, B, C sampai D. Jadi mana untuk kertas satu untuk subjek sains ni yang best ni adalah dia susun soalan mengikut topik daripada bab untuk form 4 kan, daripada bab yang pertama untuk form 4 sampai bab yang terakhir untuk form 4, dan dia akan sambung untuk bab pertama untuk form 5 sampai bab terakhir untuk form 5. Jadi daripada soalan pertama sampai 40 tu kita kata soalan dia mengikut urutan topik lah kan. Dan jangkaannya kita kata dalam satu topik mungkin dalam 2 ataupun 3 soalan lah. Dia bergantunglah kepada dia punya
dia punya soalan kat situ kan. Mungkin ada topik yang satu soalan je, mungkin ada topik yang ada 3 ke 4 ke soalan kan. So kat situ uh, kata kat situ lah korang boleh tengok kan macam mana kita perjalanan topik lah daripada bab yang pertama sampai bab yang terakhir untuk form 5. So cikgu kira kan bila disusun ikut topik ni pada cikgu lah mungkin agak senang lah kan macam kita ada topik yang macam susah sikit kan, kita ada topik yang mungkin kata senang sikit kan. So student boleh macam score. Okay, contoh soalan yang pertama sampai nombor 10 tu topik yang dia rasa senang. So dah dapat 10 markah dah kat situ kan. So kita kata boleh kurangkan lah possibility untuk markah tu hilang dalam kertas satu. Sebab dia dah susun ikut topik. Dan korang cuma perlu pastikan dalam masa 1 jam 15 minit tu korang boleh habiskan 40 soalan dengan baik lah kan. So dapatlah markah dekat situ. So macam contoh tadi, untuk kertas satu korang kena score sekurang-kurangnya 30 lah per 40 untuk dapat A kan dalam exam lah kan. Oh, sekejap ada cikgu tak kat skrin tahu. So cikgu macam tak perasan kalau ada chat ke apa kan nanti korang bagi tahu cikgu lah. Okay. So okay, kat sini kita dah nampak kan kertas satu adalah pilihan jawapan. So tak ada masalah sangat lah dalam memberi jawapan tu sebab jawapan telah pun ada dalam soalan dan korang pilih jawapan yang betul sahaja kan. So cabaran sebenar adalah pada kertas dua. Di mana kertas dua kita kena bagi jawapan sendiri. Dan macam contoh tadi, markah dia besar kan. Total ataupun keseluruhan markah untuk kertas dua adalah sebanyak 80 markah. So kita nak tahu kan kat mana kita boleh skor lebih sikit lah kan supaya kita boleh dapat sekurang-kurangnya macam tadi 60 per 80 dalam kertas dua. Okay, so dalam kertas dua kita bahagikan kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan juga C. Okay, so untuk bahagian A dia ada 4 soalan dan setiap soalan ada 5 markah. Okay, so untuk soalan bahagian A ni macam yang korang jumpa kan dalam percubaan kan dalam soalan-soalan sebelum ni, soalan bahagian A merangkumi soalan-soalan eksperimen. Okay, maksudnya dia bagi korang eksperimen dan dia suruh korang jawablah eksperimen yang diberi. Okay, katalah kan tak buat eksperimen dalam makmal, tak ada masalah sebab apa? Dalam bahagian A ni kita kata soalan dia lebih kepada konsep untuk eksperimen. Sebagai contoh, okay, kita buat ikut bahagian kan, kita bagi bahagian A dulu. So di mana bahagian A ni macam contoh dia merangkumi soalan-soalan eksperimen. Okay, jadi apa yang korang kena tahu adalah apa istilah-istilah yang kita guna dalam eksperimen. Okay, sebagai contoh hipotesis kan, pemboleh upah, apa lagi? Kesimpulan kan, hubungan. So semua tu adalah soalan-soalan yang akan keluar dekat bahagian A. Dan setiap satu soalan macam contoh tadi juga kan dia ada lima markah. So kat sini lah peluang untuk korang skor. Okay, sebab apa? Sebab dia dah bagi eksperimen, tinggal lagi kita kenapa jadi kita contoh ni? Tinggal lagi kita jawab sahaja dia punya eksperimen yang diberilah kan. Okay, dan dalam bahagian ini juga dia akan ada graf. So cikgu akan tunjukkan sebentar lagi macam mana kita nak tentukan lah kan apa graf yang kita akan lukis dalam kita punya bahagian A. Okay, so cikgu bagi contoh untuk soalan yang pertama, okay, di mana dia bagi satu eksperimen untuk mengenal pasti dalam exam kan korang tak garis. Sekejap mana cikgu punya. Sekejap. Okay, so kita kena garis. Sekejap cikgu tertutup dah. Okay, so kita kena garis apa tujuan eksperimen supaya senanglah kita nak tahu dia nak buat apa ni kan kat sini kan. So dia kata dia nak mengenal pasti. Macam balik dulu. Okay, untuk mengenal pasti kumpulan darah di makmal. Okay, maksudnya dia buat eksperimen ni, dia ambil sekumpulan pelajar, tingkatan 5, dia kata sekumpulan pelajar kan tingkatan 5, sudah ambil, dia nak tengok apa kumpulan darah bagi pelajar-pelajar ni kan. So dalam gambaran, okay, sebab ni soal eksperimen. Okay, lagi sekali dalam gambaran korang kena tahu yang dia buat eksperimen ni pasal apa kan. Okay, so dia kata dia nak ambil kumpulan darah. Okay, so kumpulan darah adalah salah satu daripada variasi. So macam cakap tadi dalam gambaran kita dah boleh gambarkan dah okay, apa bentuk graf yang akan kita dapat. Sebab cikgu sebut ni adalah variasi. Kenapa cikgu sebut variasi? Sebab kita nampak kat situ ada perbezaan bagi kumpulan darah. Ada yang darah O, ada yang darah A, B dan juga B. So kita nampak ada beza kat situ kan. So kita panggil sebagai variasi.
Jadi dia bagi table kat sini untuk Perdana bagi 30 orang pelajar. Yang ni pun kena tanda juga sebab apa? Sebab bila kita buat eksperimen kan, kita melibatkan pemboleh ubah. So kat sini lah dia akan tanya pasal pemboleh ubah. Maksudnya dalam soalan kan, dalam dia punya statement kat atas tu, dah ada beberapa maklumat yang korang boleh dapat. So kena tanda lah dalam exam. Okay, so yang ni korang boleh kira lah kan. Kira berapa nilai dia. Contohlah kat sini kan. Kalau dalam exam korang dapat dalam jadual macam ni, kita nak bagi confuse, tak nak bagi kira tu salah. Okay, korang boleh kira dalam bentuk yang berbeza. Okay, contohlah masa cikgu. Okay, kita kira O dulu kan. Contoh O kita ada 1. Okay, 2. Lepas tu kita pergi yang ni pula 3. Lepas tu ni tak ada 4, 5, 6. So kita ada 6, 6 O. Okay. So kita buat untuk yang seterusnya A tu contoh. Kita tukar lah warna lain contoh kan. Tak nak bagi kita tukar. Okay, contoh A kita ada 1. Kita ada 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 juga untuk A lah. Okey, untuk A kita ada 6. Okey, macam mana pula untuk AB? Okey, so AB cikgu buat warna biru. Okey, contoh cikgu buat AB ada 1, AB ada 2, AB ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so kita ada 10 AB. Dan last sekali kita ada B. Kita ada B, kita ambil warna apa ni? Warna orange lah kan. Okay, warna orange B kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, betul tak dia kira tu? Oh, ada satu lagi tertinggal B. 8, kan? Okay, so cikgu buat balik. 8, B. Okay, so korang kena pastikan bila korang kira ni, kita tengok semua dah bertanda kan? Okay, lepas tu, cikgu tak, kita tanda B tadi. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, korang kira balik. Betul ke tak data yang korang dapat tu ataupun nilai yang korang dapat tu sama dengan 30 yang dia bagi tadi. So, dia bagi kan dia kata ada 30 data kan bagi pelajar tu. So, kita kira lah 10 tambah 6, 16. 16 tambah 14, kita dapat 30. So, total kat sini betul lah dapat 30. Okay. So, korang dah dapat dia punya nilai dalam graf. Okay. Jadi, apa yang korang boleh buat adalah okay. Korang boleh plotkan graf bar. Okay, dia kata nak plotkan graf bar kat situ. Okay, di mana graf bar ni? Graf bar ni adalah, okay, graf bar ni adalah, kita tahu lah bentuk dia macam mana lah kan untuk kita lukis kita punya graf bar. Okay, jadi, sekejap ni nak kena tengok balik berapa, 6, 8, 10, 16, 6. Nak kena ingat dia punya ni kan. Okay, so kat sini dah bagi dah dia punya graf kan. So, korang just isi sahaja. Contoh, kita ada tadi 8, 6, 8, 10, 6. Okay, so 6. Cikgu ambil yang ini, 6. So ni 6, cikgu buat kat tepi ni. Sorry lah kalau saya ingat sikit, cikgu tak pakai pembaris ni. So ni korang buat 6. Tanda dulu 6. Okay, sebab ni adalah variasi tak selancar. Kan? So korang kena letak jarak-jarak. Sebab tu dia panggil graf bar kan. Okay, lepas tu 6, 8. Yang kedua tu 8. Sorry lah macam cerita saya ingat sikit sebab cikgu tak pakai pembaris. Macam susah lah okay. Mana ada pembaris kat sini kan. So kita buat kat sini. 8. Nanti cikgu tanda kat bawah tu. Ni untuk darah apa kan. Okay, lepas tu kita ada 10 rasa tadi ni. 10 lepas tu 6 kan. Okay, 10. Lepas tu kita ada 6 lah. Ini 6. Dekat 6. 6, 8, 10, 6. Betul lah. Okay, 6 kan. Okay. So ni. Lepas tu kita just tulis je lah dia punya kepadaran. So tu dia buat A, B, A, B. Okay, ni A. Ini B. Ni A, B. Dan ni adalah saya bawah ni lain. Okay, O. So inilah kita punya graf bar kan. Jadi dalam exam untuk kertas 2 bahagian A ni, korang akan jumpa yang ini. Contohlah 1 kan. Dan korang akan jumpa bentuk macam ni juga. Maksudnya soalan akan minta, cikgu kena kat sini lain. Cikgu tunjukkan beza. Okay, korang akan jumpa yang ini yang kita buat tadi. Korang boleh jumpa yang macam ni juga, yang rapat-rapat.
Cikgu sama lah, cikgu tak ada membaris. Ini kita panggil sebagai histogram. Jadi mana histogram ni berbeza dengan yang kita buat tadi. Kalau yang tadi yang kita buat kat atas adalah untuk variasi tak selanjar. Okay, maksud variasi tak selanjar adalah variasi tu kita nampak jelas perbezaan dia. Sebagai contoh tadi lah, kita nampak A, kalau dia kumpulan darah A, dia A lah. Dia tak boleh jadi macam, oh dia kalau dia A, oh dia ada A, B sikit kot. Tak. Dia kalau dia darah A, darah A lah kan. Macam tu juga dengan darah B, AB dan juga O. So darah tu kita nampak dia punya perbezaan tu jelas. So kita panggil sebagai variasi tak selanjar. So untuk tak selanjar kan korang memang kena lukis jarak. Maksudnya dia satu-satu. Kan? Lepas tu kita panggil lagi sekali graf bar. Satu-satu lah kita kena lukis kan. Tetapi untuk variasi selanjar, yang ini variasi selanjar. Di mana variasi selanjar ni kita tak nampak jelas lah dia punya perbezaan. So dia terbalik lah kan. So variasi tak selanjar kita nampak jelas, tapi untuk variasi selanjar kita tak nampak jelas dia punya perbezaan. Sebagai contoh, kita ada berat badan. Okay, berat badan kan. Okay, berbeza dengan kumpulan darah, berat badan ni, kalau kita tengok kan, contoh lah dia ambil sekumpulan murid. Okay, sekumpulan murid dia ambil jantina sama, jantina perempuan lah contoh kan. Dia ambil murid tingkatan 4, lepas murid tingkatan 5, perempuan. Semua murid tingkatan 5 perempuan kan. So dia nak ukur lah dia punya berat badan kan. So dia tak nampak jelas tau perbezaan dia. Contoh kalau dalam 10 orang tu, contoh 10 orang ke 20 orang tu kan. 10 orang tu ada yang berat 45 contoh, ada yang berat 60 contoh. Kita tak nampak jelas perbezaan dia. Yang ni 45, yang ni 60. So kita kena ukur dulu, kita ambil kan, ukur dia dulu. Baru kita boleh nampak perbezaan dia. So yang ini dia akan ada range nilai. Maksudnya dia akan julat nilai lah. Contoh julat dia mungkin 20 sampai 25. Lepas tu, nampak ke? Orang ni kan. Lepas tu yang ni 26 sampai 30 contoh. So dia akan ada julat nilai untuk kita masukkan dekat situ. Kan? So ada beza lah kan dengan variasi tak selanjar tadi. Variasi tak selanjar kita tulis jelas A, B macam tu. So ni contoh dia berat badan, ketinggian kan. So semua ni kita tak nampak jelas perbezaan dia. Jadi kita akan buat uh, dia punya graf tu dalam bentuk histogram. Macam inilah dapat. Kan? Dan yang ketiga yang korang akan jumpa dalam kertas dua ni adalah yang macam ni. Graf garis. Tanda titik yang dia bagi, just sambungkan je lah. Sorry lah kalau saya ingat lagi sekali kan. So, just sambungkan saja dia punya titik. So, ni kita panggil sebagai graf garis. So, tiga bentuk ni korang confirm akan jumpa dalam kertas dua. Cuma kita tak tahu yang mana satu yang terkeluar dekat bahagian A ni lah kan. So mungkin hari tu percubaan dia keluar variasi ke, variasi mana satu, selanjar ke, tak selanjar ke, dia depend lah kan. Ataupun dia keluar graf garis. So pastikan untuk graf ni, sebab dia confirm keluar kan. Tiga-tiga bentuk dia akan keluar salah satu. So pastikan korang boleh buat. Dan korang dapat markah kat situ. Maksudnya markah penuh lah. Tanda titik dia, tanda nilai dia lah kita katakan. 6 ke 8 ke 10 yang dia bagi tu yang kita kira tadi. Lepas tu just sambungkan saja. Sambung tu ikutlah macam cakap tadi, bentuk yang ini ke, yang ini ataupun yang ini. Mana-mana lah. Ada tiga bentuk yang korang boleh nampak kat situ. Okey. Boleh ke? Boleh ke kelas? Oh, okey, ada orang respon kat chat. Oh, okey, boleh cikgu. Okey, so tu contohlah kan untuk bahagian A tadi. Okey, lepas tu kita balik pula kepada soalan yang seterusnya. Baru nampak korang respon. Cikgu nampak kat chat lah korang respon kan. Okey, so untuk soalan yang seterusnya, okay, dalam tajuk ni juga kan, dalam ataupun soalan kertas dua lah. Cikgu taklah pergi semua kan. Cikgu tunjuk contoh-contoh saja kan bahagian ini macam mana kan. Supaya korang nampak gambaran lah. Apa yang korang kita boleh jangkakan kan untuk bahagian ini. Dan macam cikgu rasa korang dah biasa juga kan menjawab soalan-soalan macam ni lah dalam exam. Tinggal lagi uh, nak terjemahkan itu dengan lebih baik dalam final nantilah kan. Okay, so dia tanya jenis variasi contoh kat sini. So boleh bagilah jenis variasi adalah variasi tak selanjar lah kan. Okay, ada yang cikgu jumpa dalam uh, kertas student lah sebelum ni kan. Dia tulis variasi tidak selanjar. Oh, dia bukan tidak selanjar, dia tak selanjar kan. So tak selanjar. Okay, sudah cikgu dah bagi tadi kan juga kan beza antara variasi selanjar dan juga tak selanjar. So cikgu tulis kat sini lagi lah sebagai contoh untuk korang juga. Mungkin dia tak tanya bukan darah. Tapi dia bagi kebolehan menggulung lidah. Contoh kan. So dia akan bagi gambar kat atas tadi. Kan dekat dia punya
gambar tu dia bagi bentuk-bentuk lidah lah kan. Lepas tu dia kan suruh korang, korang kira macam yang ini dan plotkan macam macam tadi kan. So dia depend lah kepada dia punya soalan lagi sekali. Nak keluarkan apa, variasi ke ataupun graf, graf tak habis lah. Cuma macam cakap kata, pastikan dan kita dah tahu kan yang ni confirm keluar. So pastikan boleh lukis lah kan. Pastikan boleh lukis dengan betul. Kita dapat makan kat situ kan. Okay, so contoh kita ada kebolehan menggulung lidah. Kebolehan menggulung lidah. Okey, cap jari kan. So ni antara contoh-contoh dia lah. Cap jari. Sebab cap jari setiap individu dia tak sama. So tak sama tu kita nampak dia berasal daripada perbezaan kan. So lagi sekali variasi tak selanjar, kita refer kepada uh, kita kata perbezaan yang kita nampak ketara. Nampak jelas lah kan ini perbezaan dia. Ini contoh soalan yang dia bagi kan. Okay, lepas tu dalam soalan kertas dua juga bahagian ini, um, orang akan nampak ada tajuk-tajuk yang kita kata lebih kurang sama ke dalam exam. Maksud lebih kurang sama tu sebab dia, yelah, sebab dia eksperimen kan. So ada eksperimen yang macam kita berulang lah. Berulang tu sebab apa? Sebab bukan semua topik ada eksperimen. Okay, jadi antara topik yang kita famous lah keluar dalam kertas dua setakat ni, baik tahun lepas 2023 yang dah settle kan, dan juga tahun ni yang baru settle lah percubaan-percubaan kan untuk setiap negeri. Antara soalan cikgu tengok, ni cikgu bukan spot tau. Cikgu cuma kata dia famous keluar. So korang boleh take note lah kan. Mungkin dia boleh keluar juga kan dalam dalam korang punya pada nanti. So antara yang famous tahun lepas dan juga tahun ni adalah dia cerita pasal kekuatan tulang. Kan, kekuatan tulang yang padat dan juga yang berongga ni. Cikgu kira soalan ni kan, dia famous sampai kita ada bahagian A kan untuk soalan eksperimen. Dan cikgu sentuh sikit sekejap untuk bahagian bahagian C. Di mana bahagian C adalah soalan essay. Tapi ada satu soalan yang korang wajib jawab iaitu soalan nombor 11. Dan soalan nombor 11 adalah masih lagi pasal eksperimen. Okay, cuma apa beza bahagian A, kan soalan eksperimen bahagian A dan juga soalan nombor 11 tadi. Bahagian A, soalan dia pendek-pendek. Kenapa pendek-pendek? Sebab 5 markah sahaja untuk setiap soalan. So, buat saya pendek-pendek lah soalan dia kan. So, dia tanya pun tak banyak lah. Kalau soalan satu mungkin dia suruh lukis graf tadi kan. Soalan dua mungkin dia tanya pasal hipotesis, pemboleh ubah, macam tu lah kan. Tapi untuk bahagian C ataupun soalan nombor 11 tadi, essay dia lebih panjang. Sebab apa lebih panjang? Sebab dia ada 10 markah. Dan essay tu wajib kita jawab. Kita kata essay lah kan bahagian C kan. Okay, jadi bila kita wajib jawab kan, korang kena guna konsep yang sama. Maksud konsep yang sama tu, bukan kita jumpa kan soalan pasal hipotesis kan, pasal pemboleh ubah dekat bahagian A. So, kalau kita boleh buat dengan baik dekat bahagian A, sepatutnya bahagian C pun untuk soalan nombor 11 tu kita boleh jawab juga dengan baik. Sebab soalan yang lebih kurang sama, cuma soalan yang lebih panjang sahaja. Sebab apa? Sebab apa lebih panjang? Sebab dia bagi kita situasi, kita kena selesaikan situasi tu dalam bentuk eksperimen. Contoh dia bagilah mungkin dia kata ni contoh-contoh antara soalan yang kita pernah jumpa lah ataupun cikgu pernah jumpa. Dia bagilah dia kata dia tengok roti bila dia biar atas atas meja rosak. Ada tumpuk-tumpuk hitam dia kata. Tapi bila roti tu dia simpan di peti tak rosak. So kenapa? So dia bagi kita situasi macam tu lah. So kita kena ada gambaran okay, apa eksperimen yang kita boleh buat untuk kita selesaikan masalah tadi. Contoh masalah dia roti dia rosak kalau letak kat luar. Tapi bila simpan di peti tak rosak. So apa beza kat luar dengan kat dalam peti? So kita nampak suhu lah kan. Suhu orang dalam peti sejuk. Dekat luar dia bukan panas, dia suhu bilik lah kan. Macam tu. So ada beza suhu rendah, suhu yang tinggi. Jadi apa apa kaitan dengan tumpuk-tumpuk hitam tu? Tumpuk-tumpuk hitam tu adalah bakteria yang tumbuh. Jadi dia katalah, oh rupanya kalau peti ni, kalau peti pula, kalau roti ni kita simpan dalam peti, dia lambat rosak. Sebab bakteria tak suka pada suhu yang rendah. Maksud tu gambaran lah yang kita boleh dapatkan daripada situasi yang dia bagi. So kita kena conduct lah satu eksperimen. Kita kena kendalikan satu eksperimen untuk kita buktikan teori tu, untuk kita buktikan teori, untuk kita buktikan situasi tu, kita boleh selesaikan guna eksperimen tadi. So macam itulah kan. So tu apa dia kata? Gambaran untuk korang jawab lah bahagian C. Tadi kan untuk eksperimen. Dia bagi situasi. Tapi untuk bahagian A, dia memang bagi eksperimen dah kan. So korang cuma selesaikan eksperimen yang dia bagi. Itu je lah beza dia kan untuk bahagian A dan juga bahagian C nombor 11 tadi lah kan.
Dan macam contoh untuk soalan dalam exam, antara yang famous adalah yang inilah, variasi tadi yang famous kan, sebab dia ada graph yang kita boleh lukis. Kita ada tajuk ni, kan ada dibezakan kekuatan tulang yang padat dan juga tulang yang berongga. Cikgu sempatlah review kan beberapa percubaan untuk tahun ni kan, sebab baru lagi cikgu tak dapat semualah lagi kan soalan daripada percubaan untuk negeri-negeri, semua negeri kan. Tapi setakat cikgu review kan, banyak keluar pasal yang ini. So lagi sekali cikgu akan kata cikgu support, tapi kita kata mungkinlah dia boleh keluar dalam exam, sebab ada famous banyak keluar dalam percubaan kan. So untuk tajuk ni, um, sama juga kan, korang tengok, okay, macam cakap tadi garis dulu, dia nak buat apa tujuan eksperimen dia. So dia kata nak membandingkan kekuatan tulang yang padat dan juga tulang yang berongga, di mana kat sini kalau ada hint, dia bagi hint ataupun clue dekat korang yang dia nak compare antara tulang tu kalau yang padat dan juga yang berongga. Jadi dia pun ambil silinder berongga dan juga silinder padat, lepas tu dia letaklah dengan buku teks kat atas tu. So yang ini akan jadi, dia akan jadi PM. Kita guna PM untuk pemboleh ubah dimanipulasi. Okay. So kalau contoh korang guna short form lain, korang bagi tahu cikgu lah. So cikgu tak nak bagi korang confuse lah. So PM adalah kita refer kepada dimanipulasi. Apa maksud pemboleh ubah dimanipulasi? Pemboleh ubah dimanipulasi bermaksud pemboleh ubah tu kita tukar. Contoh kita tukar. Satu kita guna berongga, lepas satu lagi kita guna yang padat. So tu kita panggil sebagai dimanipulasi. Ataupun dalam bahasanya yang kita ubah. Apa yang diubah. Okay, so apa yang diubah adalah kita punya pemboleh ubah dimanipulasi. So kita tukar-tukar lah kan. Boleh jadi kita tukar 3 contoh. Tengoklah kepada eksperimen. Cikgu tak nak kata, okay, kalau eksperimen ni ada 2 kan, pemboleh ubah dimanipulasi. Mungkin ada yang kita tukar 3. Depend lah kepada eksperimen lagi sekali kan. Tapi bila kita tukar, kita punya silinder tadi, contoh kan, satu kita guna berongga dan satu kita guna padat, kita akan nampak bilangan buku yang disokong pun akan berubah. So yang ini kita panggil sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Maksud pemboleh ubah bergerak balas adalah keputusan ataupun apa yang kita perhatikan dalam eksperimen. Maksudnya bila kita ubah, contoh tadi kan kita ubah silinder tu, kita guna berongga mula-mula, lepas tu kita tukar jadi padat dan kita nampak bilangan buku teks yang boleh disokong tu berubah. Untuk berongga contoh 12, tapi untuk padat kita ada 7. So berubah tu kita panggil sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Cuma dalam Excel kan, untuk bergerak balas ni, lagi sekali saya tak tahu korang guna istilah apa kan untuk ni. Tapi kalau cikgu guna untuk pemboleh ubah bergerak balas ni ada 2, iaitu pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat dan juga pemboleh ubah bergerak balas yang tersirat. Okay, apa beza tersurat dan juga tersirat ni? Tersurat adalah apa yang kita nampak masa kita buat eksperimen, masa keputusan eksperimen lah kan. So kita nampak, rupanya dalam buku teks yang boleh disokong ni 12 untuk berongga dan 7 untuk padat. So itu adalah pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat, apa yang kita nampak sebagai keputusan eksperimen. Tapi yang tersirat adalah apa yang kita nak kaji. So kita nak kaji adalah kekuatan tulang tadi. Yang mana satu yang kuat, padat ataupun berongga. So yang tersirat adalah apa yang kita nak kaji, yang tersurat adalah apa yang kita nampak sebagai keputusan dalam eksperimen. So ada 2 lah kat situ pemboleh ubah yang korang boleh yang boleh tulis untuk bergerak balas. Faham maksud cikgu? Boleh faham maksud cikgu ke? Oh, okay. So, boleh faham kan? Okay. Oh, okay. Oh, ramai student perempuan yang cikgu tak tengok lagi siapa partisipan dalam kita punya ni kan. Okay, so hopefully semua orang boleh faham lah kan. Okay, jadi untuk tadi kan pemboleh ubah bergerak balas sama ada yang tersurat ataupun yang tersirat tu, orang boleh guna mana-mana dalam bahagian C untuk nombor 11 tadi lah. Untuk yang ini dia akan minta lah biasanya kan yang mana satu. Tapi kalau dalam bahagian C, kan bahagian C yang korang buat eksperimen tu sendiri, korang boleh tulis sama ada nak buat yang tersirat ataupun yang tersurat. Depend lagi sekali pada eksperimen lah. Kadang-kadang student tak nampak tau yang tersirat, dia nampak yang tersurat sahaja kan. Dia macam bayangkan, okay, kalau aku buat eksperimen ni macam ni, apa result yang aku dapat. So dia bayangkan yang tersurat lah kan. So dia mungkin tak nampak yang tersirat. Tak apa, tak ada masalah pun. Janji um, tahu
nak compare dua-dua tu lah, kalau nak beza kat antara anti-swap dan juga anti-silat lah kan. Okay, lepas tu dia tanya, macam cakap tu lah kan, dalam bahagian A ni dia mesti tanya pemboleh ubah, dan antara soalan yang dia olah juga lah cara kita kawal pemboleh ubah. Macam apa beza pemboleh ubah dan juga cara mengawal. Okay, pemboleh ubah ni macam tadi lah, kita tulis sahaja dia punya pemboleh ubah. Dan korang jangan lupa, setiap pemboleh ubah mesti ada parameter. Okay, apa maksud parameter? Parameter tu apa yang kita nak ukur ataupun apa yang kita nak tentukan lah daripada kita punya pemboleh ubah. Sebagai contoh, contoh kan, kalau kat sini cikgu tulis silinder untuk okay. Recording ni bukan cikgu yang ada tau. So jadi boleh minta dengan apa admin lah kan untuk recording ni. Dan juga nota ni cikgu akan bagi kat korang bila dah settle untuk kita punya sesi petang ni lah kan. Cuma nota yang cikgu bagi ni untuk apa Jamilah kan, nota yang cikgu bagi ni dia tak lengkap. Of course tak lengkap lah. Cikgu cuma tunjukkan apa yang cikgu boleh share lah dekat situ kan. Tak mak sebab yelah masa kita limited kan. So kita share sebanyak mungkin lah yang kita boleh share untuk korang kat sini, dan nota ni akan cikgu akan bagi selepas habis kita punya sesi untuk pekan ni lah kan. Dan untuk recording pun sama. Untuk recording cikgu rasa korang boleh minta dengan admin nantilah kan untuk kita punya sesi punya recording lah kan. Okay. Cikgu sambung kan. Apa dah cakap cerita tadi? Pemboleh ubah kan. So untuk pemboleh ubah, se- setiap pemboleh ubah kita ada 3 pemboleh ubah kan. Yang nampak kita ada 3 kan. Okay, pemboleh ubah, kita ada pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan juga dimalarkan. Di mana ketika 3 pemboleh ubah ni, syarat dia untuk dapat jawapan betul, dia mesti ada parameter. Okay, maksud parameter adalah apa yang kita nakkan, apa yang kita nak ukur lah, nak cakap tadi dah ni kejap ni. Iaitu apa yang kita nak yang kita nak ukur. Sebagai contoh, tadi cikgu tanda kan PM ataupun dimanipulasi adalah silinder. Tapi bila kita tulis sebagai jawapan, kan kalau dia tanya, okey, apa pemboleh ubah dimanipulasi? So kita akan tulis jenis silinder. So jenis tu adalah parameter. Cikgu tulis kat sini contoh lah. Tadi cikgu tengok dulu. Sebab ni nak bagi nota kan. Dekat so nanti cikgu lukis buruk ke? Okey lah kan. Okey lah kot. Boleh lah ni kan. Takut tulisan so buruk sikit. Okay, so ni boleh faham lah kan. Okay, cikgu mesti balik. Okay, contoh dia minta dimanipulasi. Okay, dimanipulasi. So macam cikgu kata, parameter mesti ada pada kita punya pemboleh ubah. So kita nampak agak situ. Dia tulis silinder kan. So kita tulis jenis silinder. So jenis silinder, jenis ni adalah parameter lah. Okay, so dia, kalau tak tulis silinder sahaja. Sebab apa silinder sahaja tu nanti dia akan tanya, okay, nak buat apa dengan silinder tu? Macam tu kan. So kita kena tulis dia punya parameter supaya kita tahu apa yang kita nak tentukanlah daripada kita punya eksperimen tadilah kan. Sebagai contoh yang pemboleh ubah berat balas ini, bilangan. Bilangan tu merujuk kepada buku teks lah. Maksudnya buku teks tu kita tak nak tengok berat dia ke kan. Kita nak tengok bilangan dia. So bilangan ni adalah dia punya parameter lah. Okay, so ni parameter dia kan. So macam cikgu kata, untuk kedua-dua pemboleh ubah ni, dimanipulasi juga berat balas, biasanya kita boleh nampak lah daripada jadual kan. Dan macam mana pula dengan pemboleh ubah dimalarkan? So kadang-kadang ada student dia macam, macam mana saya cari dimalarkan? Saya tak nampak kat situ apa yang tetap, tak berubah kan. Sebab dimalarkan ni adalah pemboleh ubah yang ditetapkan ataupun yang kita tak boleh ubah sepanjang eksperimen. So kalau kata tak boleh jumpa kan, korang boleh tengok balik kepada dia punya diagram ke, apa yang dia bagi kat situ kan, yang sama. Cari yang sama yang tidak akan mengubah keputusan eksperimen. Contohlah kan, korang pergi tukar silinder. Contohlah, korang nak cakap, pemboleh ubah dimalarkan tu adalah silinder. Sedangkan silinder tu, kalau ditetapkan, tak nampaklah beza kan. Kalau yang berongga dengan yang padat. So tak boleh. Tu contohlah kan, macam mana kita nak dapatkan kita punya pemboleh ubah yang dimalarkan. So tengok dalam diagram, ataupun dalam dalam jadual biasanya dia akan bagi yang dimanipulasi yang berat balas lah. So susah sikit nak cari daripada jadual untuk dimalarkan. So kita tengok di luar daripada jadual lah. Contoh dekat diagram ke kan. Macam tu lah yang korang boleh cari. Korang punya pemboleh ubah. Untuk yang dimalarkan lah kan. Okay, so tadi cikgu cerita pasal pemboleh ubah. Okay, mesti ada parameter lah. Dan macam mana cara untuk kita kawal pemboleh ubah? Okay, maksud cara mengawal pemboleh ubah ni, okay, dia kita buat apa dengan pemboleh ubah tu
supaya kita dapat apa yang kita nak. Okay, contoh dia dekat sini. Okay, bilangan buku, apa tadi dia buat bilangan buku teks yang boleh disortir. Okay, yang tu kalau tulis semua tahu dia tak boleh tulis bilangan buku teks je. Dia kan tulis semua sekali lah. Saya cikgu salin dulu. Bilangan buku teks boleh disortir. Okay, so bilangan buku teks yang boleh disortir. Okay, so macam mana cara mengawal pembeli ubah ni, maksudnya macam mana cara korang nak tahu bilangan buku teks tu banyak mana yang boleh disortir kan? So apa yang korang boleh buat lah, korang kena kira. So nak kira tu adalah cara mengawal lah. Okay, contoh, bila korang dah tahu kan dia punya pembeli ubah berat balas bilangan buku teks yang boleh disortir, so cara mengawal dia punya pembeli ubah tadi adalah dengan mengira berapa bilangan buku teks lah. So mengira bilangan buku teks yang boleh disortir. Ya Allah, tak keluar dia punya buku teks yang boleh disortir. Okey. So ni contoh cara untuk kita kawal pembeli ubah berat balas. Okey, cikgu tunjuk contoh pula untuk yang ini. Contoh kita nak kawal, kalau ditanya kan, macam mana cara mengawal pembeli ubah dimanipulasi? Contoh kan. So kita tahu jenis silinder adalah pembeli ubah dimanipulasi. So cara mengawal dia menggunakan silinder yang berbeza. Contoh kita guna berongga dan juga apa? Padat. So tu maksud cara kita mengawal kita punya pembeli ubah. So kita nak tahu macam mana cara kita nak guna lah senang cerita kan kita punya pemboleh ubah tadi. Okey. Boleh ke? Korang tak ada soalan nak tanya kat cikgu? Korang boleh tanya, nak tanya kat chat boleh. Macam cakap tadi kan nak on video boleh, nak nak on mic boleh, tak ada masalah. Soalan-soalan tak korang nak tanya? Supaya cikgu puas untuk yang seterusnya. Ada soalan? Okey, tak ada. Okey, tak ada. Cikgu kongsikan untuk bahagian seterusnya. So, kita cerita tentang pemboleh ubah. Okey, cuma kadang-kadang kan pemboleh ubah ni pula, dia tukar nama dia. Kita selalu guna contoh pemboleh ubah berat balas. Contoh kan. Tapi dia tukar kepada faktor yang diperhatikan. Ataupun faktor yang diubah. Dia guna perkataan faktor yang diubah. So, korang kena tahu dia refer kepada pemboleh ubah yang mana satu. Kan? Pernah jumpa tak soalan yang macam tu? Dia tak guna pemboleh ubah. Dia tak minta pemboleh ubah. Tapi dia kata, nyatakan faktor yang diubah, faktor yang diperhatikan. Pernah jumpa tak soalan macam ni? Pernah jumpa tak dalam korang punya latihan ke, dalam exam ke? Pernah jumpa tak? Pernah kan? Okay, so ah uh, korang kena tahu lah macam cakap kan, kalau korang tahu dia refer kepada pemboleh ubah yang mana satu lah kan, pemboleh ubah yang dimalarkan ke ataupun dimanipulasi ke ataupun berat balas lah, kena tahu yang itulah kan. Okay. Lepas tu apa lagi yang kita akan jumpa dekat bahagian A, hubungan kan. Okay, tadi kita kan macam ada istilah-istilah yang kita akan jumpa, antaranya kita jumpa pemboleh ubah, kita jumpa hubungan. Okay, macam mana pula cara kan untuk kita buat hubungan lah kan. Okay, hubungan ni dia sama dengan hipotesis. Okay, hipotesis adalah kita kata jangkaan awal ataupun kita kata ramalan awal kepada eksperimen. Sampai korang boleh buat adalah, ni cikgu bagi contoh lah kan. Ni cikgu bagi contoh untuk hubungan. Untuk hubungan korang boleh guna semakin lah. Okay, semakin PM. Okay, lepas tu semakin PB. Okay, apa maksud semakin PM, semakin PB ni? Okay, semakin korang kena letak pemboleh ubah dan dimanipulasi dulu. Dah bertukar kan. Okay, pemboleh ubah dimanipulasi dulu, baru korang boleh letak bergerak balas. Sebagai contoh, dalam soalan kadang-kadang kan dia tanya, okay, apa hubungan antara bilangan buku teks dengan jenis silinder? Maksudnya dia sebut bilangan buku teks dulu, baru dia letak kat belakang tu jenis silinder. Macam yang ni dia buat terbalik lah kan. Dia memang disebut jenis silinder dulu. Okay, so tak ada masalah. Korang tanda dia adalah PM. Okay, korang tanda dia adalah PM. Dan korang tanda dengan buku teks yang boleh disokong adalah PB. So korang ikut je apa yang dia bagi. Maksudnya kita nampak kan. Apa ni? Bila kita guna tadi berongga, sekejap berongga lagi banyak kan? Sekejap berongga, okey berongga lagi banyak. So bila kita guna berongga tu kita nampak
bilangan buku teks bersokong tu lebih lebih banyak lah kan. So yang ini kita kata macam tak sesuai nak guna semakin, sebab kita tak boleh guna semakin bertambah jenis silinder kan, ataupun semakin berkurang jenis silinder. So kalau kena olah sikit lah dia punya ayat. Tapi secara umumnya untuk hubungan ni kita akan guna semakin semakin. Sebab biasanya hubungan juga dia akan tanya dekat soalan-soalan macam graf lah kan. Sebab kita nampak graf tu bertambah ke ataupun berkurang ke, so dia akan tanya hubungan. Contoh dia bagi graf, lepas tu dia kata okey apa hubungan yang kita boleh nampak daripada graf. So sama juga cara dia, korang kena letak PM dulu baru PB. Cuma kes yang ini sebab eksperimen ni macam cakap tadi, kita tak nampak lah pertambahan. Maksudnya pertambahan tu macam kita tak nampak jenis nilai tu bertambah atau berkurang kan. So kita kena olah sikit lah kita punya ayat. Sebagai contoh ayat dia, bagi ataupun bagi silinder berongga, bagi silinder berongga, kita sebut berongga ni dulu kan, kita letak, maksudnya kita letak PM dulu lah kan, bagi silinder berongga bilangan buku teks yang boleh disokong lebih banyak. So bilangan buku teks, buku teks yang boleh disokong lebih banyak. Okay, jadi macam cikgu kata tadi, pemeriksa akan cari adakah student dia tulis tak dulu PM. So dia nampak ni PM kan, so dia akan bagi, dia nampak ni PB, so dia akan bagi satu markah kat situ. So kena tulis PM dulu baru PB. Okey, boleh ke? Cikgu highlightkan untuk korang yang ini supaya korang boleh ingat. Tapi macam tu yang ini kan ikut kesesuaian ayat lah. Biasanya kita refer daripada graf yang ini kan, sebab kita nampak bertambah ke berkurang ke. So kita berikan semakin kan. Dan cara kita tulis hubungan dia sama sahaja dengan cara kita tulis hipotesis. Sebab hubungan dan juga hipotesis ni kita guna PM dulu baru PP. Okey. Boleh ke? Boleh kelas? Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Sebab kan macam cakap tadi, eksperimen ni famous tau keluar dalam exam untuk tahun lepas dan juga tahun ni. So katalah dia tak keluar kat sini, cuba satu lagi soalan sebenarnya kat bawah untuk bahagian C, untuk soalan yang sama pasal dia suruh kita buat eksperimen pasal ni lah berongga, tulang berongga dan juga tulang padat ni. So korang boleh tengoklah cara kan dia mengendalikan eksperimen ni kat bahagian A ni. So nanti dekat bahagian C dia tak keluar dalam satu soalan yang sama. Maksud cikgu kalau dia tak keluar kat bahagian A, mungkin untuk korang punya exam dia akan keluar kat bahagian C ke, macam itulah kan. Dia boleh keluar sebab dia bentuk yang sama. Duduk dalam soalan eksperimen. So pastikan korang boleh faham lah eksperimen yang ini kan. So korang boleh jawab dengan baik lah dalam exam nanti. InsyaAllah kalian keluar lah kan. Misalnya soalan tak korang nak tanya. Sebab cikgu proceed kepada lagi kepada bahagian yang seterusnya. Cikgu PM dan PB tu apa ya? PM dan PB tu itulah cikgu tak pasti korang guna istilah apa kan. Cikgu tulislah kat situ senang kan. PM adalah pemberi upah dimanipulasi. PM adalah pemberi upah. Korang guna istilah apa? Ataupun cikgu kat sini kan cikgu tulis apa yang diubah kan. Apa yang diubah tu samalah dimanipulasi. So PM adalah cikgu buat kat sini lah. Mana cikgu nak buat kat sini lah kat atas. PM adalah dimanipulasi. Bukan perdana menteri tapi dimanipulasi. Kan? Dan kalau PP pula adalah bergerak panas. Kalau dimalangkan lah. Dia tak ada tak ada short form dia lah kan. So korang guna apa? Untuk dimanipulasi juga berat badan tu dia depend, dia dalam exam tak boleh keperluan apa benda ni. Maksudnya tu cuma short form yang kita guna je kan. So korang nak guna apa istilah tu tak ada masalah. Cuma yang penting adalah korang boleh bezakan setiap pemberi ubah dengan baik lah kan. Okay, so ada soalan lain sebelum cikgu proceed kepada soalan kepada kita punya bahagian seterusnya. Ada soalan lain tak nak tanya? Okay, faham. Okay, so cikgu proceed untuk kita punya bahagian ini. Okay, kita dah jumpa pemberi ubah, kita dah jumpa hubungan, kita dah jumpa apa lagi? Cara kan mengawal pemberi ubah. Kita nak tengok juga macam mana kita buat DSO. Itulah cikgu suka guna short form sebab panjang sangat nak sebut. So DSO lah definisi secara operasi.
Okay. Kita minta contoh boleh tak? Nak tengok salah seorang student boleh tak buat definisi secara operasi. Sebab definisi secara operasi cikgu kira antara soalan yang macam um, susah sikit lah student nak buat kan untuk bahagian A ni. So ada tak sebelum cikgu explain, ada tak yang nak cuba buat definisi secara operasi bagi contoh dia minta bagi tulang padat. Ada tak yang nak cuba? Hmm. Ataupun ada tak siapa-siapa macam, oh saya nak explain cikgu macam betul tak kalau macam ni saya buat untuk definisi secara operasi. Ada tak yang nak cuba? Ataupun nak bagi ke? Sudah cikgu panggil DSO lah. Ada ke kelas? Semua senyap ni kan di hari Jumaat yang mulia ni. Boleh tak bagi jawapan? Ada tak siapa nak cuba bagi jawapan kat sini? Sekejap saya tengok kan eksperimen ni 4-4 sekejap kita tengok sikit. Kita punya partisipan kan. Ramai juga ni kan. So siapa boleh cuba bagi jawapan kat cikgu? Ada yang nak try bagi jawapan? Ada tak yang nak cuba? Tak ada. Okey, tak apa. Cikgu ada jawab. Eksperimen ni pun saya lupa cara nak jawab. Okey. Lupa cara nak jawab kan? Okey. Dalam itulah dalam eksperimen kan atau bahagian A ni, masa cikgu tadi kan, uh, kita kena tahu istilah-istilah yang dia gunakan lah kan. Sebagai contoh, kita ada DSO kat sini kan. So DSO ni, dia cara nak tulis dia adalah kita akan tulis, cikgu buat kat bawah ni lah. Okay, kita akan tulis DSO ni, kita ambil soalan. Soalan tu maksudnya yang ni lah. Contoh dia minta kan untuk perkataan apa ataupun dia minta contoh kat sini tulang padat ke apa kan. So soalan kita akan buat ialah, korang janganlah tulis soalan tau. Maksudnya, masa cikgu tulis kat sini, soalan ni apa dia minta lah kan. Sekejap kan. Apa dia minta. So ialah, korang boleh buat sama ada bahan. Pen cikgu ni dia bahan ataupun korang boleh buat keadaan ataupun korang boleh buat proses. Yang ni korang boleh pilih. Pilih tu bukan pilih suka-suka hati lah kan. Dia ada cara pilih dia. Pilih dia berdasarkan kita punya apa ni? Soalan lah kan. Contoh macam tulang padat. Tulang padat tak sesuai dah proses contoh kan. So dia adalah bahan contoh. So dia kena pilih yang sesuai lah. So ialah bahan ataupun keadaan ataupun proses. Kita akan letak PB. Hisap kat sini lah main peranan. Tadi macam cikgu tanya, PB yang tersurat dan juga PB yang tersirat. So yang kat sini adalah PB yang tersurat. Cikgu sebab cikgu guna term tu tahu. So cikgu tak tahulah korang guna istilah apa kan. So korang ikutlah istilah yang korang guna. Cikgu takut nanti, yelah korang bukan belajar cikgu apa, kita kata macam untuk tempoh yang lama lah kan. So untuk seminar ni sahaja kan. So cikgu takut kita menggunakan istilah yang berbeza lah kan. Tapi cikgu tunjukkan tadi kan di awal kelas, maksud PB yang tersurat adalah kita punya keputusan eksperimen dan PB yang tersirat lah apa yang kita nakkan, apa yang kita nak kaji lah kan. So untuk kita punya pemboleh bapak definisi secara operasi ataupun DSO ni kita akan buat daripada kita punya PB yang tersurat. Lepas tu kita akan tambah sikit lah. Kita akan tambah sikit kita punya PM lah. Macam tu. Okay. Cikgu tunjuk contoh macam mana kita nak buat kita punya definisi secara operasi. So macam cikgu kata, cikgu kira soalan ni untuk bahagian A ni macam yang paling macam banyak lah juga student salah lah kan. Sebab apa? Sebab um, dia macam tak tahu macam confused kot cara nak buat dia lah kan. Okay, so kat sini dia minta tulang padat. So ni ada soalan. Okay, so soalan minta tulang padat kan. So tulang padat ialah, okay, so macam cikgu kata, kita pilih lah yang mana yang sesuai. Dia bahan ke, dia proses ke kan. So ialah, so kat sini tulang ni dia refer tu bahan lah kan. So bahan yang kita masukkan kita punya PB yang tersurat tadi. So kita ambil tulang padat ialah bahan yang menunjukkan ataupun yang menyebabkan tu menunjukkan, dia kena nak guna menunjukkan ke menyebabkan ke, yang menunjukkan bilangan buku teks. Ambil tadi kan, ini adalah PB yang tersurat.
Bilangan buku teks yang boleh disokong. Betul kan cikgu? Saya tak ingat dah kata dia guna apa. Boleh bilangan buku teks boleh disokong. Betul lah. Bilangan buku teks yang boleh. Kita salin sebiji tau dia punya PB dia tu. Bilangan buku teks yang boleh disokong. Okay. Dia banyak dia sikit. So, korang kena refer balik pada dia punya jadual dia kan. So, bila dia guna tulang padat, kita nampak tadi, ataupun dia guna yang silinder berongga macam padat, padat kurang sikit kan dia punya ni kan. Yang bawah tu template DSO yang cikgu. Betul, betul. Oh, cikgu buat sekali. Nanti cikgu highlightkan kat bawah ni. Sekejap, cikgu highlight dulu lah. Okay, cikgu highlightkan yang ini. So, ni cara lah kita nak buat DSO. Kan. Okay, so kat atas tu contoh dia lah. Contoh untuk kita buat. Okay, lepas tu tadi yang cikgu kata tak cukup lagi ni daripada jawapan ni. Dan tulang padat ialah bahan yang menunjukkan jangan buku tak boleh sokong adalah sedikit lah. Sebab apa cikgu kata sebut sedikit? Sebab daripada eksperimen dia buat kat atas, yang padat boleh tampung sedikit sahaja. Adalah sedikit. Macam tu. So, korang masukkanlah apa dia punya keputusan. Boleh ke? Cuma kat sini sebab tak ada dah PM kan. Sebab apa? Sebab dia dah sebut dah tulang padat. Tadi kat atas kan kita dah ceritakan tulang padat tu adalah kita punya ataupun silinder padat tu adalah kita punya dimanipulasi lah. So tak adalah kat sini. So ada soalan yang kita boleh tulis kan dia punya PM. Ada soalan yang kita tak tulis. Depend pada apa yang dia minta dalam soalan. Okey ke? Boleh faham tak? Ataupun kalau korang nak tambah sikit kan, tulang padat ialah bahan yang menunjukkan bilangan teks. Bilangan buku teks apa? Itulah cikgu macam tertinggal bilangan buku teks kat situ kan. Bilangan buku teks. Sekejap kita tulis. Bilangan buku teks yang boleh yang boleh disokong. Okay. Okay, bilangan buku teks yang boleh disokong adalah sedikit. So, kalau boleh tambah sikit apabila diletakkan di atas penutup kotak. Contoh macam tu boleh tambah juga kat situ kan. Sebab kita nampak buku teks tu kita letak atas penutup kotak pun boleh juga. Tapi cukup kalau korang bagi tahu bilangan buku teks yang boleh disokong adalah sedikit. Kita bagi tahu keputusan dia lah. Kena sebutlah keputusan dia banyak ataupun sikit. So bilangan buku teks kat sini yang boleh disokong dari sekali PB yang PB yang tersurat lah. Dan dia akan cari kan tersurat. Okay, kita nampak student bagi. Lepas tu kita nampak student pilih yang inilah. Bahan ke, keadaan ataupun proses. So korang akan dapat satu lagi markah kat situ. Okay, boleh faham? Okay, bagus. So ni contoh lah kan. So cikgu nampak ada respon boleh faham tu. Maksudnya baguslah kan. So hopefully yang lain pun boleh faham juga lah kan. Untuk kita punya definisi secara operasi. Dia tak banyak lah keluar lah bahagian A. Maksudnya mungkin satu dua je lah kan. Tapi still macam cikgu kata kan. Kita nak dapat markah penuh kat situ untuk bahagian A ni. Kan 20 markah ni kita dapat penuh. So kita kena buat DSO jugalah kan. Okay, apa lagi yang cikgu nak sebut untuk bahagian A? Apa boleh ubah dah kan. Putih sedar apa lagi? Graf dah. Okay, ni antara eksperimen lah macam cakap ni antara eksperimen cikgu masukkan kat sini antara eksperimen yang famous keluar bahagian A. Okay. Dalam kepala cikgu ni banyak tahu dia berlumba-lumba nak keluar nak bagi tahu korang kan. Okay. Dalam kita punya topik ataupun syllabus yang kita belajar lah kan. Ada topik yang dia boleh keluar bahagian A. Maksudnya dia ada eksperimen. Dan topik tu dia boleh keluar juga bahagian B. Dia boleh tanya teori. So dalam bahagian B, kita akan cerita tentang teori-teori sains lah kan. Dia akan bagi soalan dan dia akan keluarkan dalam bentuk soalan-soalan teori lah. So, soalan kata tiap balas ni, dia adalah soalan yang bentuk yang macam tu. Dia boleh keluar dekat bahagian A, kan, untuk soalan eksperimen. Dia akan bagi eksperimen macam ni. Ataupun dia boleh keluar bahagian B. Contoh dia minta lah kita bagi faktor apa kan yang mempengaruhi tak balas. Ataupun dia bagi situasi. Okay, mak nak masak daging kambing kan. Dan kita tahu daging kambing ni susah nak masak. So apa yang dia boleh buat untuk cepatkan dia punya cara kan. Tamu tak datang so nak masak. So dia akan bagilah situasi macam tu. Dan kita kena guna teori sains untuk nak selesaikan dia punya masalah yang dibagilah dekat situ kan. Okay, so tu ada untuk
bahagian B. So kita nampak ada topik yang dia boleh keluar dekat bahagian A, maksudnya ada eksperimen, pada masa sama dia boleh keluar bahagian B untuk teori. Dan dia boleh keluar juga untuk bahagian C tadi, untuk soalan eksperimen dekat bahagian C. So cara tengok badan ni, dia dah pernah keluar tiga dah. Dia dah pernah keluar bahagian A, kan? Dia dah pernah keluar bahagian B, dan dia dah pernah keluar bahagian C untuk kita buat eksperimen. Dia bagi lah macam cikgu tadi, dia bagi situasi tadi, kita selesaikan situasi berdasarkan eksperimen. So cikgu kira soalan tanya kadang tak balik kan antara soalan yang famous dalam exam juga. Dia kadang tak balik dengan tajuk satu lagi. Yang apa cikgu masuk lagi tadi ni uh, mikroorganisma tu. Yang ni. Saya cikgu besarkan sikit. Dia jadi kecil. Sekejap, yang ini. Alamak, cikgu tak masukkan. Sorry. Tajuk yang mikroorganisma tu cikgu dulu tak perasan cikgu tak masukkan kat sini. Tajuk yang mikroorganisma, ingat tak yang kita buat eksperimen, bukan kita lah, tapi masih dalam, korang buat dalam exam kan, yang eksperimen, sorry, korang buat dalam amal, eksperimen yang, apa tu, kita ambil piring petri, letak agar nutrien, lepas tu kita tukarlah faktor-faktor dia, mungkin kita letak pH yang berbeza ke, kita letak antibiotik ke, ingat tak eksperimen tu? Cikgu rasa cikgu ada masukkan tau, tapi tak perasan sebab tak ada kat situ. Ada, ingat tak tajuk tu? Yang tu pun famous kalau dalam exam. Cikgu boleh kata kan, 3 tahun exam ni, 2021 sampai 2023, dia tak pernah miss kalau dalam exam ni. Uh, Lagi sekali, suka untuk cikgu tekankan, cikgu bukan cerita pasal cikgu spot apa yang keluar. Tak, cikgu cerita apa yang cikgu dapat famous kalau dalam exam kan. So, yang famous tu maksudnya, kata yang kerap lah keluar dalam exam kan. So, korang boleh, kata baca lah yang tu lebih sikit kan. Tapi macam kata tak ada cikgu macam tahun ni keluar ni yang ni. Tak ada lah macam tu kan. Sebab cikgu bukan penggubal soalan. Dan kalau cikgu penggubal, salah lah kan di sisi undang-undang cikgu bagi soalan bocor lah macam tu kan. So apa cikgu boleh cakap adalah kita tengok trend soalan kan. Apa topik yang famous dalam exam. So topik kalau tak pada sini korang boleh take note sebab apa? Dia antara topik yang dia boleh keluar kat mana-mana bahagian. Tu yang bahaya sebab apa? Kita macam, oh, kat bahagian A boleh keluar, B boleh keluar, C pun boleh keluar kan. So bahaya sebab kena baca lah kan. Dia tajuk kada tak balas dengan tadi mikroorganisma. Dan satu lagi adalah tajuk apa tu? Yang ni BOD, yang air pencemaran air tu kan. Tahun ni tajuk tu pun famous juga. Tahun lepas dia famous, tahun ni pun dia famous juga kalau dalam exam. So tajuk tu pun dia boleh keluar lah. Di mana kita tahu kan pasal BOD, pernah dengar pasal BOD class? Biochemical Oxygen Demand. BOD dia guna dalam bahasa Inggeris lah, dia punya short form tu. Pernah dengar ke? Yang pasal kita buat ambil sampel air kan, kita tengok sampel air mana yang tercemar, sampel air mana yang bersih. Tahu ke eksperimen tu? Tahu tak eksperimen? Tahu tak? Oh, cikgu kira korang tahu lah sebab korang tak respon kat situ. Kan kat situ kan, so cikgu kira korang tahu lah kan. Tahu, okay. So, tu antara eksperimen lah yang macam contoh yang cikgu kira dia boleh keluar bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. So, cikgu nak tunjukkan sebenarnya hari ni cara lah kan. Macam contoh kan, tak sempat nak cover semua eksperimen ni. Tapi apa cikgu boleh tunjukkan adalah cara korang jawab kan untuk bahagian A. So, hari sekali untuk dalam exam kan, kita kan nak skor 60 kan untuk kertas 2 ni. So, korang kena pastikan untuk kertas 2 bahagian A ni. So, ni soalan-soalan eksperimen yang kita sama lah kan. Macam berulang je. Dia tanya apa boleh ubah kan. Boleh ubah. Soalan 1 boleh ubah. Soalan 2 pun boleh ubah. Soalan tu lah kan. Ada graf tadi. So, cikgu kira korang boleh skor sekurang-kurangnya 18 per 20 untuk bahagian B. Kan? Lagi tinggi ataupun dapat markah penuh lagi better lah. Apa lagi better lah kan. Tapi kalau dapat markah yang kita tahu markah yang baik adalah dalam peta 2 ni. Bahagian A dengan soalan tadi soalan nombor 11. Bahagian C sebab dia konsep yang sama lagi sekali. So korang kena skor untuk bahagian A ni daripada 20 markah keseluruhan korang akan dapat 18. Kalau dapat 18 tu okey lah. Macam boleh tersenyum riang lah kan keluar daripada dewan exam tu. Dan untuk soalan nombor 11 tadi, soalan nombor 11 ada 10 markah. Korang boleh dapat sekurang-kurangnya 8 ataupun 9 lah kan. So masa dapat full mark untuk eksperimen, korang dah selamat. Sebab apa dah selamat? Sebab bahagian B kan dan juga bahagian C, essay,
kita ada essay pilihan kan yang korang kena jawab lah, sama ada nombor 12 ataupun 13. Dan juga bahagian B, korang ada soalan nombor 5 sampai nombor 10. Semua tu melibatkan teori. Dalam bahasa mudahnya, macam ada benda yang korang kena hafal. Sebab bila dia korang dalam exam kan, dia ada tajuk yang kita kata yang memang kena hafal lah, masih kena hafal dia punya konsep dia kan. Dan tu susah sikit lah. So kalau kita compare soalan-soalan macam ni, soalan ni lebih mudah kan untuk kita jawab. Asalkan kita tahu cara nak jawab dia kan. So kita dah nampak kan gambarannya bahagian ini macam mana. So macam cakap tadi, hopefully korang boleh jawab lah bahagian ini dengan baik. Dan juga soalan eksperimen dengan baik lah kan. Okay. Ada soalan sebelum cikgu proceed kepada bahagian B pula kelas. Ada lagi tak soalan bahagian B yang korang nak tanya? Sebelum cikgu proceed pada bahagian B. Ada tak soalan yang korang nak tanya? Ada soalan? Okay, tak ada. So, hopefully yang lain pun dah boleh faham kan? So, kita boleh proceed kepada bahagian yang seterusnya. Macam nampak student sama ni, reply bagus ni. Kan? Dia dengar lah, maksudnya dengar dan dia take note. Like saya, hopefully yang lain pun sama juga, dengar dan boleh take note lah untuk kita cerita untuk petang ni kan? Okay, kita beralih kepada bahagian B. Okay, bahagian B ni seronok juga sebenarnya kan untuk dibincangkan, di mana bahagian B, cikgu suruh kata balik sebab dia punya markah dekat atas tadi. Okay, bahagian B, sekejap slow sikit lah, cikgu scroll kan. Sekejap, cepat alihkan sikit dulu. Okay, bahagian B, cerita dia. Okay, dalam bahagian A tadi, dia adalah soalan-soalan eksperimen. So, macam cikgu dah bagi tahu juga tadi kan, bahagian B adalah soalan-soalan teori lah kan. So, nombor 5 sampai nombor 10, dia ada 38 markah. Besar juga kan, markah dia kan. So, kat sini lah, apa kita kata, cabaran sebenar untuk korang dalam paper science. Sebab apa? Dalam tajuk ni, so dalam bahagian B ni, korang kena banyak mengingat kan, banyak juga kena kena tahu konsep-konsep sains kan, baru korang boleh jawab soalan yang diberi. Tetapi kita ada soalan-soalan yang famous kan, lain sekali kalau dalam exam, dan kita kata soalan-soalan macam tu yang perlu juga diberi perhatian. Antara topik yang famous dalam bahagian B untuk kita dua ni adalah soalan tajuk apa tu sistem endokrin, contoh kan, kita ada soalan genetik, tu antara soalan-soalan yang famous. Dan ada soalan yang famous tu cikgu masuk, soalan-soalan yang famous tu cikgu masukkan kat sini kan dalam cikgu punya slide ni. So nanti bila korang dapat kertas ni kan, korang boleh tengok balik lah kan. Macam cikgu tak sempat lah nak sentuh semua, tapi korang boleh tengok. Tapi ni cuma beberapa contoh saja topik yang famous kan. Ada banyak lagi sebenarnya topik yang famous yang boleh keluar dekat bahagian B. Cuma cikgu tak itulah kalau nak masuk kat sini banyak sangat dia punya slide. So aku masukkan setengah sahajalah kan. So yang penting adalah bahagian B ni macam kata yang lebih kepada macam mana kita nak apply lah kan konsep yang kita dah belajar. So cikgu pergi kepada satu contoh untuk bahagian B. Dan dalam bahagian B ni juga nanti cikgu sentuh tentang satu lagi soalan kan, yang kita kena lukis. Ingat tak dalam kita punya soalan kan, soalan yang terakhir nombor 10 tu untuk bahagian B, ataupun kadang nombor 9, nombor 9, nombor 10 macam tu lah kan. Dia bagi kita konsep sains, lepas tu dia suruh kita lukis. Dia bagilah bahan dia, contoh dia bagi apa? Dia bagi uh, apalah tali ke kan, batang kayu ke, so dia suruh kita lukis, dia suruh kita apply lah kan, apa konsep sains yang kita boleh guna dekat situ lah kan. So yang itu penting juga, sebab markah dia besar kan, dalam 3 markah macam tu kan, untuk kita lukis gambaran apa yang kita boleh buat menggunakan bahan-bahan yang dibagi kan. So kat situ macam dia kata apa, macam mencabar sikit lah dia punya soalan kan. Okay, so cikgu bagi contoh. Okay, kita tengok contoh lah untuk bahagian B kan, macam mana soalan-soalan yang teori yang dia boleh keluarkan lah kan. Okay, so cikgu berat ke bawah sikit. Okay, so cikgu katakan yang lain tu korang boleh tengok lah kan, sebagai rujukan nanti bila korang dah dapat kertas ni, korang boleh tengok lah kan soalan yang lebih kurang sama. Ni BOD yang cikgu cerita tadi kan, bahagian A tadi. Okay, so kita masuk kepada bahagian B. Okay, antara soalan yang macam cikgu kata famous keluar dalam exam untuk bahagian B adalah tajuk sistem endokrin lah kan. Dia famous sebab kan,
dia melibatkan satu kelenjar-kelenjar lah kan yang ada dalam kita punya body lah kan. So untuk kelenjar ni, uh, apa yang korang kena ingat adalah, kan, kelenjar ni dia semua kelenjar daripada atas sampai bawah semua sama untuk lelaki dan juga perempuan, kecuali satu kelenjar sahaja yang berbeza, iaitu ovarian dan juga testis lah kan. Jadi dalam exam mesti dia akan bagi korang beza. Dia akan cakap lah, okay, ni lelaki ke, ni perempuan ke, baru kita tahu kan. Okay, kalau kelenjar ni tak ada, ataupun ovarian dan testis tu tak ada pada lelaki dan juga perempuan tu, apa jadi. So itu je lah yang berbeza. Tetapi kelenjar yang lain, maksudnya kelenjar yang lain tu, kita ada kelenjar pituitari kan dekat brain, lepas tu kita ada kelenjar thyroid, kita ada adrenal, pankreas, semua tu adalah sama pada lelaki dan juga pada perempuan. Dan function ni pun sama. Contoh kan kita kata kelenjar apa? Kelenjar pankreas lah contoh. Dekat perempuan ada, lelaki pun ada kan. So dia akan menjalankan fungsi yang sama. Maksudnya cuma beza dekat lelaki dan perempuan je. Dia pankreas tu dia ada dekat lelaki, pankreas tu dia ada dekat perempuan. Contoh pankreas adalah dia akan rembeskan insulin untuk mengawal aras glukosa dalam darah. So mengawal aras glukosa dalam darah tu, untuk lelaki pun dia buat macam tu, untuk perempuan pun dia buat macam tu. Kan? So dia punya function adalah sama sahaja kan untuk lelaki dan juga perempuan. Sebab ada sudut macam, oh kalau pankreas tu dekat lelaki, dia buat benda lain ke? Ataupun kalau pankreas tu dekat perempuan, dia buat benda lain ke? Tak, dia sama sahaja kan untuk lelaki dan juga perempuan. So apa yang korang boleh ingat adalah, okay, tips dia, tajuk ni kan. Apa yang korang boleh buat adalah, ingat kelenjar, dan apa kelenjar-kelenjar yang ada, apa hormon yang dirembeskan, dan apa dia punya fungsi. So, tiga benda tu lah kan. Sebab tu cikgu tajuk untuk bahagian B ni, ataupun soalan-soalan bahagian B ni melibatkan teori-teori yang ada yang kena hafal kan, ada yang korang yang korang kena faham lah kan, macam tu. So, sebab tu, macam cikgu tadi kan, dia paling menguji korang punya pengetahuan kat sini lah kan. Apa untuk bahagian B ni kan. Sebab apa, kalau tak ingat teori tu, macam tadi bahagian A kan, kita still boleh buat walaupun kita, contohnya macam contoh, kita tak buat eksperimen tu. Tapi kita boleh dapat gambaran kan daripada soalan yang dibagi tu. Contoh graf, boleh lukis daripada apa yang kita kira. Sebab tu cikgu suruh skor bahagian A. Sebab apa? Kita tak nak hilang markah, baik tak kat situ, sebab rugi. Kita nak top up kan kat sini dengan bahagian B. Sebab markah bahagian B lebih besar kan, kita ada 38 markah. So nak sampai 60 kan tadi kan, kita nak letak 60 untuk bahagian kata dua ni. So, korang kena score juga lah kan untuk bahagian B. Okay, so nak bagi uh, apa kita kata dapat 60 tu kan bahagian B macam cakap tadi, korang tengok tajuk-tajuk yang famous. Antaranya tajuk-tajuk yang famous kan korang dalam exam lah yang inilah kelenjar ataupun sistem endokrin kan. Okay, yang tajuk yang kedua, cikgu tak jawab detail tau soalan ni. Sebab macam cakap kan, kita pergi, kita go through dia punya tajuk-tajuk yang keluar kan. Kita tengok bentuk-bentuk soalan macam tu je lah yang cikgu boleh buat kan untuk petang ni kan. Okay, contoh soalan yang inilah. Okay, lepas tu antara topik yang famous juga keluar dalam exam adalah yang ini. Yang ini cikgu rasa kan, setakat lah yang cikgu tanya cikgu yang dah exam percubaan. Yang ini pun banyak keluar dalam exam juga. Pasal atom kan. Yang ni dia tak ada bahagian A kan. Dia tak ada bahagian A dan dia tak ada dekat dia dapat eksperimen lah kan. So dia memang konsep sains yang memang korang kena hafal lah lagi sekali kan. So uh, tajuk ni dia banyak keluar dalam exam. So apa yang korang boleh take note adalah, okay, first, tahu isotop. Cikgu tulis kat sini, tahu isotop. Sekejap cikgu tulis. Tahu isotop kan. Okay, lepas cikgu tulis kat sini lain. Tahu isotop. Okay, lepas tu korang kena tahu lukis uh, apa ni? Susunan elektron. Tahu lukis susunan elektron, Tas? Kalau makan, cikgu boleh tulisan tu dia dapat apa. Tahu lukis susunan elektron, Tas? Susunan elektron bagi atom dan juga bagi apa? Ayah, tahu lukis tak? Kalau tak tahu ataupun tak ingat, cikgu boleh buat kat sini sekejap. Sekejap ada yang reply. Tak asyik keliru. Okey, bagus cikgu rasa sebab tu dah jadi susah kan. Okey, cikgu lukiskan. Cikgu cuba untuk apa? Kurangkan kekeliruan korang tu kan. Okey. Cerita dia bila sebut susunan elektron, korang pastikan susunan elektron ni kita nak dapat daripada mana? Daripada nombor proton. Cikgu ada ruang kat tepi ni, cikgu buat kat tepi ni lain sebagai nota tulisan kat korang kat situ kan. Okey, contoh, okay, dia bagi korang nombor proton. Okay, tapi soalan ni kadang-kadang yang biasa lah. Dia tak, contoh dia tak bagi directly nombor proton. So, korang tahu syarat saya nombor proton,
Tahu tak cara nak cari nombor proton? Katalah dia tak bagi directly dekat korang. Korang tahu tak cara nak cari nombor proton macam mana? Hmm. Tahu tak cara nak cari dia macam mana? Betul, okey. Nombor proton kita akan dapat daripada ni adalah salah satu cara kan? Daripada kedudukan pada jadual berkala. Okey, contoh kan cikgu keluarkan kat sini. Cikgu kata banyak benda nak bagi. Ni bab berapa cikgu? Ni bab 4. Bab 8. Bab 8 4. Struktur atom. Okey. Nombor proton dari saya kan nak buat susunan elektron dia mesti ada nombor proton baru korang boleh buat dia punya susunan elektron kan. So nombor proton ada dua cara antara yang korang boleh dapat adalah dia tulis kat sini. Macam cikgu kelas kalau ni kan ni bukan kita punya kelas yang official tau. Maksudnya ni bukan cikgu mengajar lah. Maksudnya cikgu bagi sikit-sikit je sebab yelah masa cikgu tanya masa lah kan untuk nak cikgu nak sentuh satu-satu topik. Okay, nombor proton kedudukan. Okay, contoh dia bagi kat korang. Tak ada contoh soalan kat sini sebab tak ambil kat sini. Contoh kan dia bagi macam ni. Cikgu buka page baru lah ke cikgu contoh kan. Contoh dia bagi macam ni kan. Kalau korang korang sorry lah cikgu punya cara perkara dia macam sengit sikit macam tu kan. Contoh dia bagi macam ni dia pun letaklah A kat situ. So korang boleh dapatkan dia punya nombor proton berdasarkan kedudukan daripada jadual perkara. Contoh kedudukan dia korang tahu kumpulan, korang tahu kalah. Kumpulan ni yang dia duduk kat mana ni? Contoh yang kita ada 1, 2, 3 kat sini ada kumpulan 13 3 sampai 8 kat sini ada kumpulan 13 sampai 18. Sebab kita ada 3 sampai 12 kat bawah ni. Okey. So ni kumpulan 1, kumpulan 2, ni 13 tau. 13 sampai 18. So kat bawah ni korang tak perlu risau sebab bawah ni kita biasanya untuk sains kita tak guna lah kan. Yang ni more tu chemist lah, chemistry punya ni kan. So kalau tahu kumpulan dia dan juga kalah. Sebagai contoh kan. A ni lah contoh. A ni kumpulan 1. Dia duduk kalah 3. So, sorry dia berlari sikit. Okay, so kalah 3. So daripada sini korang boleh keluarkan susunan elektron dan korang boleh dapat dia punya nombor proton. Okay, tengok kumpulan 1. Maksudnya korang buat macam ni. Dia kalah 3 kan. So korang buat 1 titik 1 ni. Kenapa dia buat macam ni? Sebab ada 3 kalah. Maksudnya dia ada 3 tempat. 3 tempat kosong kan. Dan satu ni kena letak belakang sekali. Sebab dia kumpulan kat belakang sekali. Kan? So korang isi lah yang depan ni 2, 8. Okay, macam mana boleh isi 2 kat depan ni kan? Sebab kalah yang pertama dia boleh muat maksimum 2 sahaja. Sebab tu 2 sahaja yang boleh duduk dekat depan ni. So kat sini, kan cikgu potong ni. So 2 ni hanya boleh diisi untuk kalah yang pertama sahaja. Kan? Masa 2 tu hanya boleh diisi dalam kalah pertama sahaja. Jadi, sebab dia ada 3 kalah kan. So dia dah lebih lah. So kalah yang pertama. So nombor proton yang seterusnya tu, elektron yang seterusnya tu dimasukkan dalam kalah yang kedua. So kalah yang kedua, kita boleh muat maksimum sampai 8. Kenapa dia boleh masuk penuh juga 8 kat sini? Sebab macam cakap tadi, dia ada 3 kalah. So bila 3 kalah maksudnya dia ada 3 tempat. So tempat yang pertama, tempat kedua, mesti telah pun penuh. Sebab apa? Sebab dia ada 3. Kalau contoh dia ada 2 kan? Dia ada 2 kalah. Kan tempat yang pertama je mesti penuh. Sebab apa? Yang kedua ni dia depend kan pada dia punya kumpulan. Contoh dia kumpulan berapa? Kumpulan 17. So dia akan jadi tu 7. Macam tu. Faham cerita dia macam mana dapat dia punya susunan elektron. Dan kalau kita tambah benda ni untuk dapatkan dia punya bilangan proton. 2 tambah 8 dapat 10. 10 tambah 1 dapat 11. Yang ni pun sama. 2 tambah 7 dapat 9. So ni adalah nombor proton yang kita nak cari. Okey. Boleh faham tak? Faham. Okey, alhamdulillah boleh faham kan. So yang lain sama juga boleh faham kan. InsyaAllah faham. Oh okey. Okey. So ni cara lah kita nak dapatkan. So kita dapat 2 benda kat situ. Kita dapat susunan elektron pun kita dapat. Nombor proton pun kita dapat. So benda ni penting, sangat penting untuk korang lukis. Okay, cikgu tunjukkan macam mana kita nak lukis lah kan. Kita tunjuk kat sini. So dah dapat nombor proton. Kalau dah dapat nombor proton ni, kita dapat daripada kedudukan ataupun daripada jadual lah yang dibagi kan. So mana-mana boleh dapat lah kan. Apa? Unsur. Kena bagi daripada unsur lah macam tu. Jadual.
Dia dapat daripada jadual. Okay, sebagai contoh, cikgu akan tunjukkan beza antara atom dan juga ion. Supaya korang boleh nampak dia punya beza lah kan. Okay, kalau dia atom, atom kan dia mesti yang asal. Dia tak boleh apa dia kata berubah. So yang asal kan. Cikgu ambil satu contoh atom apa yang kita paling senang tak lukis. Okay, cikgu ambil natrium lah yang kita selalu guna kan. Natrium ni nombor proton adalah 11. Okay, so kalau dia atom, cikgu lukis ni, cikgu keluarkan dulu dia punya susunan elektron. Dia 281. Kenapa 281? Sebab 11 kan. Dia ada 2 boleh muat yang pertama. So tolak 2 kan. So untuk kalau yang kedua dia boleh muat 8 je. Lepas tu kalau yang ketiga tinggal 1 je lah kan. Jadi kalau dia atom, dia akan jadi macam ni. Korang lukis je lah Na. Aku cuba kecilkan lah sebab nak lukis 2 ni kan. So 1, 2, 8, 1. Cikgu buat tak adalah bulat sangat kan. So korang buat dah cantik sikit. Di sini 2. Saya kata yang petalan pertama tu dia kecil, dia boleh muat 2 je. Petalan yang kedua boleh muat 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan petalan ketiga ada 1 lah. Yang ni. Ikut je yang ni. Kan? So ni adalah atom natrium. Okay. So atom natrium macam saya kata kan, dia mesti yang asal. So yang asal dia yang ni lah kan. Cikgu label sikit takut nanti korang bila korang baca balik ni apa kan. Ni nombor proton. Okay. Kita nampak tadi lah 2, 8, 1. Okay, tapi bila kita sebut ion, ion ni dia dah ada charge. Sama ada dia charge positif ataupun charge negatif. Okay. So positif dan negatif ni macam mana boleh terbentuk charge negatif dan positif ni? Cikgu buat lagi kat sini nota kan. Ion negatif akan terbentuk. Kalau dia kat bawah ni dah tak ada conteng ni, dia tak boleh nak detect dia punya tulisan. Okay. Korang nampak ke? Sebab kat bawah ni macam dia tak nak conteng. Okay, dia akan terima elektron. Ni simbol untuk elektron kan, kita ada E pakai topi. Yang cikgu panggil E pakai topi lah kat situ kan. Dan terbaliklah untuk ion positif. Ion positif, dia akan derma ataupun bebas elektron. So korang ingat konsep yang ni je. Kan, dia terima dan juga dia derma elektron. So kalau kat sini, kalau macam mana nak tahu kan dia derma ke, dia terima ke elektron. Korang tengok kepada elektron yang paling luar ataupun paling last tu. Contoh yang ni, dia 281 kan. 281 ni, yang ni menderma. Pandai Alia, dia menderma. Okay, sebab apa? Okay, cara dia, okay, bagi yang tak tahu ataupun yang confused lah kan. Macam mana kita tahu dia derma ataupun dia terima elektron kan? Sekejap cikgu highlightkan untuk korang. Okay, cara dia, korang tengok yang paling belakang sekali kan. Sebab tu kena ada susunan elektron. Kalau tak ada susunan elektron, tak boleh nak buat lah kan. Dia berada belakang sekali. So pastikan tahu susunan elektron dulu. Okay, so tengok kepada yang paling belakang sekali. Yang paling belakang yang 1. Okay, dia kena fikirlah dia kena buat apa kan. So cara dia nak fikir nak buat apa tu. Petala, dia dah ada 3 petala ni kan. Dia ada 3 petala. Di mana petala yang terakhir tu, yang ketiga tu dia ada 1 je elektron. Tapi untuk petala ketiga ni dia boleh muat maksimum 8. Kan dia boleh masuk 8 sama macam petala yang kedua. Tapi natrium ni fikirlah kan, kalau dia masuk, dia nak muatkan sampai 8, dia kena ambil 7. Dia kena ambil 7 lagi elektron dia. Tapi kalau dia buang sahaja yang 1 kat belakang tu, dia still dapat penuh juga. Kan? Sebab apa? Dia buang yang belakang sekali ni. So dia penuh. 2, 8. Macam tu. So korang kena tengok uh, sama ada dia nak penuhkan petala tu. Adakah dengan cara, kalau dia terima, kalau banyak sangat dia akan terima, contoh kan sampai 7 nak kena terima ni, baik sangat. So why not dia nak penuhkan juga tapi dia pergi buang yang petala yang kat paling luar ni. So apa dia buat adalah dia buang ataupun dia derma elektron, so dia akan jadi, tunjuk kat sini, jadi ion kan. So dia sebut ion, korang pastikan dia ada charge. Dia akan jadi positif saja. Dalam kita punya penulisan lah, kalau 1 yang dikeluarkan, dia kira satu, yang positif je lah. Kalau dia terima 1 pun dia akan jadi negatif saja. Lebih daripada 1, contoh kalau dia terima 2, dia terima 2 dia akan jadi 2 negatif lah. Dan kalau dia lepaskan 2, dia akan jadi 2 positif. 2 positif. So ini akan jadi Na. So dah hilang lah yang luar tu. Yang 1 tu dah hilang dah. Sebab apa dia hilang sebagai yang ini. So tak ada lah. Kita tinggal 2. Tinggal 28 sahaja. So 28 je lah. Sebab dia apa dah keluar dekat situ. Okey, boleh nampak tak?
Boleh dapat tak? Beza dia. Atom dan juga ion. Ke nak cikgu lukis satu lagi yang negatif? Hmm. Nak cikgu lukis satu lagi yang negatif? Ni tajuk FMA kalau dalam exam. Cikgu kira kan tajuk ni. Um, dia tajuk yang macam tu lah. Antara yang susah juga. Kalau tu compare tu pelencar tadi, cikgu rasa yang ni lagi susah lah compare tu tajuk pelencar tadi. So kalau nak ada nak tanya apa-apa tak untuk tajuk? Daripada korang tahu cara lah untuk buat susunan elektron kan. Korang kena tahu untuk lukis juga lah. Sebab ada beberapa kali soalan kan dia minta untuk student lukis lah. Dan korang kena hati-hati dia minta lukis yang mana satu. Atom ke, ion ke. Dan untuk ion pula, dia ion positif atau ion negatif. Yang tu pun korang kena tentukan juga lah kan. Jadi, uh, kena tahu beza kan macam mana bentuk ion positif dan macam mana beza untuk bentuk ion pun ion positif. Sebab kita ada dua ion lah, positif dan juga negatif. Okay, so hopefully dengan contoh cikgu bagi ni boleh boleh nampak lah dia punya beza dia kan. So ni kau boleh take note antara topik yang famous juga keluar dalam exam kan. Dan setakat yang ni juga yang cikgu boleh share juga yang cikgu tahulah kan. Uh, banyaklah percubaan untuk this year pun dia keluarkan tajuk yang ini. Dan kalau katalah dia tak keluar dalam kata dua kan, dia masih lagi ada dalam kata satu. So ni macam sebab tu cikgu kata kalau orang orang tengok kan kata dua sebab bukan semua topik boleh keluar lah kata dua kan, sebab kita ada soalan pun 11 je kan, sorry 13 soalan. uh, so sebab tu cikgu nak korang bagi perhatian bila korang dah dapat kertas percubaan korang nanti kan, dah dapat ke ataupun yang belum dapat yang dah akan dapat nanti kan, korang compare dengan soalan-soalan percubaan yang lain. So tengok kalau negeri ni dia keluarkan apa dan korang carilah okay, apa topik yang famous tahun ni, apa topik yang famous tahun lepas tapi belum keluar dalam SPM. Apa boleh keluar juga dalam exam lah. Sebab ada juga topik yang tahun lepas kan dia famous tapi tak keluar dalam exam. Tahun lepas lah. So mungkin dia boleh keluar tahun ni juga. Macam tu. Sebab kita punya track kan mesti 3 tahun ke belakang. So korang baru 2024 kan. So baru lagi ke SSM ni sebanyak lagi dah tajuk yang kita boleh jangkakan keluar dalam exam. So take note tajuk-tajuk yang famous tadi. InsyaAllah dia akan keluar dalam exam korang nantilah kan. Antaranya tajuk ni lah kan. Okay, tajuk yang seterusnya antara yang famous juga yang cikgu sempat masukkan kat sini adalah yang macam cikgu kata lah kan, soalan yang melibatkan lukisan yang korang kena lukis lah. Sebagai contoh yang ini kan. Yang ini apa ni tajuk sebatan cover ni kan dia ada soalan pasal alkohol. Okay, dia kita kata dia keluarkan sikit pasal pasal alkohol. Masih ada satu topik yang cerita pasal alkohol lah. Okay. Dia kan tahun lepas cikgu nak kata famous tu dia bukan cerita pasal sebatang karbon tu, dia cerita pasal lagi sikit alkohol. Dia ambil dia pun tanya okay, alkohol ni macam mana, macam mana kita nak cam alkohol, so tu soalan yang dia tanya lah. Dan untuk yang ini dia tanya pasal macam mana kita nak produce kita punya alkohol, macam mana kita hasilkan lah kita punya alkohol yang ini kan. Dia kata oh, Alia, Alia, Alia nampak macam dah study ni kan. Tajuk elektrokimia antara tajuk yang uh, tahun ni sangatlah famous dalam exam. Dan kalau ikutkan trend pun tahun lepas pun dia banyak juga keluar dalam exam. Senang cerita dia tajuk yang famous dalam SPM tu sendiri kan. Dan untuk elektrokimia ni, soalnya ada dua sel tau. Cikgu tak sempat lah nak sebut, saya macam saya tak sempat sebut semua kat sini. So sebelum cikgu proceed yang ini, cikgu tunjuk sikit lah elektrokimia supaya korang nampak gambaran kan. So dia ada dua sel. Kita ada sel, Allah, cikgu. Yang ni kalau boleh salin sebab yang ni cikgu tak boleh nak send kat korang lah kan. Cikgu send kita punya bahan seminar je. Kan? So ni adalah sel elektrolisis. Elektrolisis dan kita ada sel kimia lah. Okay. So kalau elektrolisis ni, kalau pastikan dia ada bateri. Macam tu. Yang ni lah. Yang korang sedut. Ataupun kita terendamkan dalam, ni kita panggil sebagai elektrolit. Yang ni kita panggil sebagai elektron. So bateri ni ada anode, ada cathode lah.
So yang ini untuk set elektrolisis. Dia sebut elektrolisis dia mesti ada bateri. Maksudnya dia ada elektrik lah kan. So dia akan tukar, cikgu buat P elektrik tenaga elektrik kepada tenaga kimia. P kimia. Macam tu kan. Yang ni orang terbalik lah. Sebab ada dua sel kan. So yang ni dia tak ada bateri tau. So dia kena hasilkan elektrik tu. So macam nak hasilkan elektrik, dia mesti, kita tulis dulu. Yang ni P kimia kepada P elektrik. Okay, so dia terbalik kan. Yang ni dah ada tenaga elektrik sebab dia ada bateri. Okay, so macam mana yang ni nak hasilkan tenaga elektrik? Korang tulislah sebesar alam kat situ kan. Dia mesti guna, nak tulis wajib tu macam misalnya, so mesti guna pasangan elektrod yang berbeza. Pasangan elektrod yang berbeza. Korang tak boleh guna sama. Contohnya kalau nak guna pasangan elektrod logam. Cikgu tambah kat situ logam. Elektrod ni mesti logam. Alamak, macam mana nak buat tu? Saya ajar padam. Pasangan elektrod logam. Dia tak boleh korang guna bukan logam tau. Pasangan elektrod logam yang berbeza. Dia kena berbeza. Sebagai contoh, korang guna magnesium dengan cuprum. Zinc dengan cuprum. Korang tak boleh guna sama. Dua-dua cuprum. Tak boleh. Sebab apa? Korang nak balas kimia kan dalam tu kan. Sebab nak hasilkan tenaga elektrik. Macam mana kita macam ada elektrik yang terhasil? Voltmeter akan terpesong. Dia akan apa? Dia akan bergerak lah kita kata kan. Kita bagi terpesong lah kan. So dia akan terpesong. So tu menunjukkan ada arus lah yang mengalir. So nak bagi arus tu mengalir, syarat tu mesti dipenuhi. Syarat dia adalah dia mesti menggunakan pasangan elektrod yang berbeza lah. Macam contoh yang cikgu bagi, contoh lah cikgu tulis kat sini, contoh magnesium dengan cuprum. Zinc dengan cuprum. Secara automatik, bila cikgu bagi macam tu kan, korang kena ingat kedudukan dia dalam susunan logam tu lah. Dalam buku ada kan, dia suruh korang hafal lah. Dia tak bagi lah dalam ayat kan, so korang kena hafal. So, korang kena tahulah siapa ada kat atas, siapa ada kat bawah. Sebab apa siapa ada kat atas, siapa ada kat bawah? Sebab yang kat atas kan akan jadi terminal negatif. Cikgu buat terminal negatif. So, terbalik lah kan. Kalau satu lagi tu, dia akan jadi positif lah. So, ni korang kena hafal. Korang tahu cara nak hafal dia macam mana? Cikgu bagi cepat sikit kan kat sini. So, kita ada kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi. Maksudnya dia ikut urutan. Nak cikgu ulang lagi sekali. Kalau nak kahwin, kahwin tu CA tau, kalsium. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi. Dia macam isu sekarang kan, tentang hang viral kan. Tapi tak kena mengena. Ni bukan cikgu, ni bukan cikgu baru buat ikut isu yang tengah berlaku sekarang ni kan. Tapi ni cikgu buat dulu lagi yang macam tu. Ni sudah hafal dulu lagi. Cara nak hafal dan nak ingat kan. Sebab apa kalau ingat benda ni? Sebab kalau nak kena tentukan terminal negatif dan juga terminal positif. Jadi siapa negatif dia kena duduk kat atas. Contoh magnesium kan yang cuprum. So magnesium kat atas dia kena jadi terminal negatif. Kalau benda macam ni kan ada dua benda ni, korang janganlah apa kan Aisyah kan kita guna yang ni kan, so tak ada kaitan dengan isu yang tengah hangat dibincangkan sekarang kan. So macam itulah cerita dia kan. Apa nama cerita tadi tak ingat lah. Dia mesti kalau ada dua benda macam ni kan, korang ingat satu je. Jangan ingat macam kalau kat atas dia negatif, kat bawah dia positif. Tak payahlah. Kalau kat atas negatif, secara automatik kan kat bawah akan jadi positif. So tak payah ingat dua-dua. Apa satu je. Kat atas negatif macam tu. Dan korang pastikan bila dia negatif kan, dia akan sentiasa nipis. Sebab apa dia nak sebut pasal nipis juga? Ni adalah pemerhatian. Dia akan tanya lah, okay, apa yang kita nampak pada terminal negatif? Apa yang kita nampak pada terminal positif? So, dia mesti terbalik. Kalau terminal negatif nipis, lagi sekali secara automatik, terminal positif mesti tebal. Okey. Boleh ke? Boleh ke, kelas? Okey.
Boleh kan? Okey, so tu contohlah kan soalan-soalan yang kita ada. So bagus Alia sebut pasal tajuk hidup kimia. Sebab cikgu tak ingat lah nak sebut dekat sini lah kan antara topik macam cerita yang famous keluar dalam exam lah kan. Okey, lepas tu okey apa lagi topik yang famous? Yang ni lah yang alkohol ni kan. Okey, alkohol ni masa 2021 dia famous juga. Dia sangat famous lah sebenarnya sebab apa? Sebab kita guna alkohol masa tu kita tengah apa berdepan dengan pandemik kan. So penggunaan alkohol ni banyaklah kita guna untuk nak apa tu hand sanitizer kan. So tu banyaklah dia tanya dalam exam. Tapi kita pun dah habis kan zaman PKP. Tapi soalan ni still famous keluar dalam exam lah. Macam cikgu cerita tadi, dia ujung-ujung ni kan ada tengah setengah jam ni banyak benda nak cerita ni. Dia tengah macam cerita yang belum menunggu nak keluar ni. Dalam bahagian B kan ada soalan yang kena lukis. Okay, sebagai contoh soalan macam ni lah kan. Dia suruh korang hasilkan etanol menggunakan bahan yang ada yang dibagi. Okay, so ni lah cikgu kata kan konsep dia di mana kita tahu etanol akan dihasilkan secara fermentasi kan. Ataupun kita buat penapaian dan kita akan dapat alkohol. Jadi korang kena guna kan apa yang dibagi tu sebagai kita kata uh, bahan lah kan untuk korang nak gambarkan macam mana etanol tu akan terhasil kan. Okay, dia bagi potongan nenas, cawan plastik agak-agak, sapu tangan, gelang getah dan cuka yeast kat situ. Okay, so konsepnya adalah macam mana kita nak ambil semua bahan tu. Semua bahan tu mesti digunakan. Okay, kelas kalau contoh kan, ni contoh, katalah korang diberi 2 cawan plastik. Contohlah ni untuk eksperimen lain kan, ataupun untuk soalan lain ada 2 cawan. Korang kena guna 2 cawan tu. Dia tak boleh macam dia bagi 2 cawan, korang guna satu je. So ada tujuan kenapa dia bagi dua. Macam ni dia bagi satu lah kan yang contoh. So dalam kita lukis kan kita punya nak hasilkan etanol ke apa ke kan. Dalam soalan lukisan lah senang cerita kan. Korang kena guna semua yang dia bagi. Okay, so tadi cikgu sebutkan kita nak hasilkan etanol ni melalui proses penapaian. Cikgu gambarkan lah. Sorry lah kalau lukisan cikgu buruk sikit kan. Okay, so ni kita ambil cawan. Sekejap kita ambil cawan, isi air, lepas tu minum kan. Adalah ni ambil cawan. Okay, lepas tu apa lagi dia bagi? Sos cawan kat situ. Okay, lepas tu dia bagi potongan nenas. Nenas tu lah yang akan mengalami fermentasi tu ataupun penapaian tu kan. So ambil nenas. Macam mana dia lukis nenas tu? Dia buat potongan nenas kan. So kita buat dah potong-potong. Nanti kita kena label. Lukis kena label kan. So potong-potong nenas ni. Kita campurkan dengan yeast. Yeast nak lukis macam mana tak nampak lah kan. Kita buat macam serbuk-serbuk macam tu lah. Kan? Macam tu. So potongan nanas tambah nanas lah. Okay, lepas tu dah settle yang ni. Okay, dah settle yang ni, dah settle yang ni, dah settle yang ni. Okay. So sapu tangan nak buat apa? Ambil, cak lukis sapu tangan. Cikgu buat macam ni lah. Sapu tangan. Macam tu. Lepas tu, ikat dengan gelang getah. Macam nak ikat gelang getah nak tunjuk kan. Macam, cikgu buat sapu tangan macam ni lah. Buat macam ada layer sikit kan. So ni gelang getah dia lah. Macam tu. Okay. So ni sapu tangan. Dan ni gelang getah. So guna tak semua bahan? Guna lah sekarang. Okay. Settle lah. Settle. Dia kena guna semua bahan yang dia bagi. Maksudnya. Kalau dia bagi 2, macam cakap kan, kena guna 2 lah. Kalau dia bagi 1, guna 1 lah. Maksudnya. Okay, kelas. Boleh faham ke? So soalan lukis ni kalau kita kan, dia macam kena imagine sikit lah. Kan? Dia kena macam tengok bahan dia bagi tu, sesuai nak lukis macam mana. So korang kena macam kreatif sikit dan kena imagine sikit lah apa yang korang boleh buat. So, settle bahagian B. Ada soalan yang korang nak tanya bahagian B? Ya Allah, tanda-tanda. Cikgu saya ingat kan. Antara soalan yang famous juga kan dalam exam ni soalan yang famous lah. Tajuk teknologi hijau. Teknologi hijau sebab dia boleh combine dengan tajuk tingkatan 5 yang kita ada pasal kelestarian alam sekitar kan. So dia macam teknologi hijau cerita macam mana kita nak jaga alam sekitar semua kan. Itu pun korang bertanya juga. Yang tu macam antara soalan yang famous juga. Tapi dia keluar dekat bahagian AC, kat belakang, bahagian C. Dia boleh keluar lah, dia panjang sikit lah misalnya kan. Sama ada nombor 12 ke, 13 ke. Yang tu pun korang boleh baca jugalah kan. Bukan nak kata yang lain tak payah baca. Tapi lain sekali kita tengok macam kata apa tajuk yang famous lah keluar dalam exam lah kan. So macam kata, jangan kata cikgu support tau. Cikgu
Tak suka guna perkataan transport. Apa cikgu kata adalah, okey ni, itulah saya famous dalam exam, dia boleh keluar, kalau tak keluar pun, dia ada kat bahagian satu, macam tu lah kan. Okey, ada tak lagi soalan yang korang nak tanya untuk bahagian B? Sebelum kita proceed lah untuk kita punya bahagian C. Ada soalan nak tanya? Oh, tak ada. Okey. So, cikgu proceed pada bahagian terakhir dalam kita punya kertas dua, bahagian C lah. Di mana bahagian C ni kita ada 10 markah untuk esei wajib ataupun soalan eksperimen tadi lah kan. Dan kita ada satu esei yang kita boleh pilih sama ada nombor 12 ataupun nombor 13. Okey, cikgu cerita pasal esei pilihan dulu lah kan. Esei pilihan, kenapa cikgu bagi esei? Sebab markah dia besar sikit lah kat situ kan. Untuk soalan nombor 12 dan juga 13. Konsep dia sama sahaja. Dia masih lagi cerita tentang konsep sains lah. Dia akan bagi mana-mana topik kan. Nah, korang kena pilih yang mana satu yang korang boleh jawab. Cikgu kira kan untuk soalan soalan pilihan ni, dia tak ada betul salah lah. Maksudnya sudah boleh pilih nombor 12, sudah boleh pilih nombor 13. Mana-mana yang dia rasa paling banyak dia boleh jawab. Kan? Sebab ada student yang kalau pilih ikut topik ni, uh, mungkinlah soalan depan-depan. Okay, contoh cikgu scroll lagi kan untuk bahagian C ni. Okay, bahagian C, cikgu tak nak sentuh dulu yang ini sebab tadi kita dah sentuh kan lebih kurang untuk kita punya bahagian C. Sama sahaja dengan bahagian A, cuma kali ni dia lebih panjang lah kan. So, inilah cerita dia. Macam cakap kan, dekat bahagian A, dia boleh keluar kan untuk eksperimen pasal berongga semua ni. Dekat bahagian C pun dia boleh keluar juga untuk nombor 11 ni lah kan. Jadi, korang kena perhatikan okay, apa eksperimen yang dikeluarkan kat bahagian A dan juga boleh keluar sebagai esei dalam bahagian C. Contohnya dia sebutkan tadi ada tanda tanya balas kan dia boleh keluar kat sini, dia boleh keluar kat depan. Apa tu? Yang microorganisma kan. Dia boleh keluar kat sini, dia boleh keluar kat depan. Okay, lagi eksperimen apa lagi? Macam yang eksperimen berongga ni. Lepas tu eksperimen tadi adalah BOD. Kan BOD tu dia boleh keluar kat bahagian depan pun boleh. Dekat bahagian sini pun boleh jugalah untuk dia keluar. So, pentingnya kan, sebab dia nak jawab benda yang sama. Kan, benda yang sama. Hipotesis, pernyataan masalah. So, korang akan tahu buat yang inilah kan. Faktor yang perlu diubah tadi cikgu dah cerita apa pun boleh ubah dia yang dia manipulasi kan yang diperhatikan lah budak balas yang ini kan kau tak perlu riliskan semua kalau dia tak minta. Kalau contoh kan sebab dia bagi 2 markah dia minta, kalau dia kata okey senaraikan semua pun boleh ubah, yang tu baru kau akan senaraikan semua kan. Tapi kalau dalam soalan dia tak minta, dia minta 2, so tak perlu dah bagi 3-3 kan, dia minta ada dimanipulasi PM dan PB je kan, so tak perlu dah bagi. X memang based on eksperimen. Apa tu? Bahagian X. Apa? Saya tak faham soalan. Memang based on eksperimen, cikgu. Cikgu. Bahagian A ke? Ke macam mana? Saya tak faham soalan. Apa soalan ni? Bahagian C. Bahagian C untuk yang nombor 11 je. Nombor 11 soalan wajib. Sebab soalan wajib kan memang kena jawab nombor 11 ni kan. So dia memang eksperimen. Cuma beza eksperimen yang ini, eksperimen yang bahagian C dengan bahagian A tadi, eksperimen bahagian C ni ataupun nombor 11 ni yang wajib jawab ni kan. Dia akan bagi situasi dan macam cakap tu lah panjang sikit lah dia boleh cerita sebab apa? Korang kena buat bahan dan cakap radas, lukis, macam mana eksperimen tu dijalankan dan juga kat sini dia minta, depend lah dia minta penjadualan data ke, itu bergantung kepada soalan. Tapi benda-benda macam tu korang kena tahulah. So kan sebab tu cikgu risau kat sini. Susunan radas, bahan, prosedur. Sebab apa? Sebab kalau korang tak ingat eksperimen tu macam mana, macam nak lukis. Kan? Dan lukis mesti berlabel. Dan sebab tu tadi cikgu bagikan contoh kat atas tu kita ada eksperimen dia. Macam mana nak buat eksperimen untuk berongga dengan tak berongga kan. Sorry, berongga dengan padat. Dia guna berongga dengan padat kan. So orang kata kalau gambarannya eksperimen tu akan dijalankan macam tu. Contoh, eksperimen mikroorganisma dia kan ada letak dalam piring petri, so korang kan tahu apa yang korang kena label, so korang kan tahu lah eksperimen tu dia nak buat macam mana kan. Tapi jangan risau, dia bagi apa gambaran, dia bagi gambaran tu supaya korang boleh macam imagine lah eksperimen tu nak buat macam mana kan. Lagi sekali nak tackle bahagian C ni kan, kena tackle bahagian A dulu, kan tahu dulu gambaran eksperimen tu macam mana. Sebab dalam bahagian A biasanya dia bagi kan gambar rajah ataupun diagram untuk setiap eksperimen tu. So korang take note lah, okay, nak buat eksperimen ni
Cara dia macam tu. Yang nak buat eksperimen lain pula, cara dia macam tu. Lukisan tu penting. Maksudnya prosedur dan juga kaedah dia tu kena tahulah. Baru korang boleh lukis dekat sini. Dekat sini. Sebab dia memang akan tanya bahan dan juga radas. Lepas tu macam mana kita conduct lah kita punya eksperimen. Ataupun macam mana kita set up kita punya eksperimen. Yang tu korang memang kena tahulah kan. So, let's say nak tahu, korang kena biasakan buat bahagian A lah kan. Buat bahagian A, korang akan nampak eksperimen yang berbeza. So, korang akan dapat gambaran lah macam mana nak buat untuk bahagian C. Untuk nombor 11 ni lah. Macam tu. Okey. Boleh ke? Ada soalan yang korang nak tanya untuk bahagian C ni? Ada soalan tak? Sebelum cikgu proceed. Dan sikit lagi cikgu nak share. Sebelum kita habis. Sekejap je rasa macam banyak benda lagi nak cerita kan. Apa, ada soalan tak korang nak tanya? Okey, tak ada. Okay, so cikgu proceed sikit lagi kan, di mana kita ada bahagian yang cikgu kata pilihan tadi kan, esei pilihan, di mana esei pilihan kan macam nombor 12 dan nombor 13 tu depend pada student lah, macam depend pada korang lah nak pilih yang mana satu kan. So apa cikgu boleh share kat sini adalah bila korang baca soalan tu, baca dua-dua tau. Baca, jangan baca tengok, macam tengok, oh ni mutasi. Okay, lepas tu baca macam tu je. Okay, kat bawah ni tajuk. Mana soalan 13? Alamak, dia tak masukkan juga ni. Tak muat dalam tu. Contoh soalan seterusnya, nombor 13 tu ditanya pasal teknologi hijau contoh kan. Korang nampak yang depan tu je. Korang tak baca pun soalan-soalan yang seterusnya tu. Korang kena baca dulu. Baca, tanda. Contoh, okay, dia, kata, dia minta dua jenis mutasi. Okay, katalah tahu. Okay, tahu, korang tanda dulu markah. Okay, saya tahu ni, boleh jawab yang ni. Kan contoh lah. Dan lepas tu soalan seterusnya, okey ni apa tu, okey boleh jawab soalan tu. Kita tanda kan. Tapi bila tiba-tiba nombor 4 tu macam, tak boleh lah macam apa yang beza, so tak tahu contoh kan. So janganlah jawab soalan ni. Sebab apa? Sebab banyak sangat markah nak hilang kat situ kan. Macam 4 markah. Macam bila tengok soalan seterusnya macam, oh ni saya boleh jawab 2 je. Saya tak tahu lah apa kebaikan dia. Saya tahu keburukan je contoh kan. So jangan jawab soalan yang banyak markah yang korang tak boleh yang kau tak boleh bagi. Sebab apa? Bahaya lah nanti kau tak boleh bagi jawapan dia kan. Cuma tu kalau boleh bagi yang depan ni je. So compare dengan soalan yang satu lagi kan. Compare dengan soalan yang dekat apa kita kata dekat dekat nombor 13 tu. Kadang-kadang nombor 13 tu korang boleh je. Korang boleh jawab. Banyak ke ataupun kurang daripada yang nombor 12 ni. Pilih yang paling banyak korang boleh jawab. Contoh katalah nombor 13. Oh, mula-mula tak boleh jawab. 2 markah tak boleh. Tapi yang 4 markah tu boleh. 4 markah yang kat bawah tu. Okay, dua-dua 4 markah tu boleh. Jawablah yang tu kan. Jadi korang dapat 8. Yang ni baru hilang 2. Kan berbandingan tadi. Korang hilang 4 markah. 4 markah lagi banyak lah yang korang boleh hilang markah kan. Sebab kita nak kumpul markah kan. Betul. Kita nak terjemahkan apa kita belajar selama 2 tahun kan. Tapi pada masa sama kita nak makan juga. Nak bagi dapat A kan. So kena pastikan pilih yang mana yang paling banyak dan korang boleh jawab. Kan. So dapatlah markah kat situ. Kan. So total untuk bahagian C dah 22 markah. So pilihlah mana-mana bahagian yang korang rasa korang boleh skor. Pastikan kertas 2, korang dapat sekurang kali 60 per 80. Sudah separuh lah kita katakan, separuh kaki dah dapat A dah kat situ. Tinggal lagi skor bahagian kertas 1. So dapatlah A dalam SPM. Ada soalan tak kelas korang nak tanya? So cikgu nak ceritakan bahagian A macam mana, bahagian B macam mana, bahagian C macam mana. So macam cikgu tadi kan, di awal kita punya seminar tadi, cikgu beritahu cikgu nak korang dapatkan gambaran kan macam mana kita nak skor dalam exam. Dia sains ni, dia cikgu tahulah dia bukan subjek yang senang lah kan. Tapi pada masa sama dia juga tak susah lah untuk kita skor. Tahu teknik dia, insya-Allah kita boleh skor dengan by the live exam. So apa yang cikgu nak korang buat adalah sekejap cikgu baca. Cikgu saya sekolah tahfiz. Oh, okay, bagi eksperimen lah maksudnya kan. Okay. Untuk eksperimen, okay, lagi sekali, korang bukan untuk Khadijah je lah. Nama pun cantik, Siti Khadijah kan. Okay. Bukan untuk Khadijah je lah, untuk student-student lain juga. Korang boleh, okay, sekarang dah bulan 10 kan, 11 bulan 10, dah pertengahan bulan 10. Cikgu kira dah ada banyak jugalah soalan-soalan percubaan yang dah keluar. Kalau korang tak buat yang tahun ni, korang boleh buat yang tahun lepas juga. Apa yang korang boleh buat adalah korang kumpul kan soalan-soalan percubaan tahun lepas kan, ataupun buat soalan-soalan exam kan. Pastikan soalan-soalan exam tu maksudnya percubaan ataupun exam sebenar kan SPM. Korang buat bahagian A dia. Korang kenapa?
cikgu boleh kata, kan kalau kau nampak soalan yang daripada topik yang sama sahaja. So practice. Bukanlah sama sahaja tu maksudnya adalah kan soalan-soalan macam contoh tadi lah. Tanda tak balas, antibiotik semua kan, bakteria semua tu. So dia macam soalan yang berulang lah kan. Uh, Cikgu faham lah ada ada yang tak buat eksperimen kan macam tak tahu pun gambaran nak buat eksperimen macam mana tak apa, tak ada masalah. Selagi mana kalau tengok dalam soalan lah, kalau tengok bahagian A, okay, oh rupanya cara macam ni. Contoh cikgu scroll sikit kat sini kan, contoh lah kan, tak buat eksperimen, tak apa, tak jadi isu pun. Okay, contoh, mana kita punya bahagian A tadi? Okay, contoh kan, uh, ni, kan dalam bahagian A kan kita bagi kan, kita punya apa, susunan radas. Contoh dia bagi macam ni. Okay, kita nampak lah, oh kalau nak buat eksperimen pasal nak uji kekuatan ni, maka letak macam ni. So kalau benda yang sama dekat bahagian C. Kan? So cikgu kena praktis buat banyak soalan. Korang akan nampak gambaran yang berbeza. Contoh kalau tak nak balas kan, dia akan bagi macam ni kan. Dia bagi macam ni. Tapi ada eksperimen yang kalau nak balas juga, dia yang goncang tu. Kan dia akan bagi gambar kat sini, dekat korang, gambar rajah kan. Okay, macam mana kau nak buat kalau yang goncang? Korang tahu eksperimen goncang? Bukan Khadijah lah, sebab Khadijah kata tak buat eksperimen kan. Bagi yang lain. Kau tahu eksperimen macam goncang, kita tengok tanda X kat bawah tu hilang. Siapa tahu eksperimen tu? Siapa tahu eksperimen tu? Yang kita buat yang ni juga, kan yang ni untuk kata tak balas. Satu lagi eksperimen kata tak balas, kita goncang sampai tanda X hilang kat bawah. Siapa tahu? Ada siapa tahu tak kat sini? Saya. Aisyah, Aisyah Khadijah. Semua nama-nama yang cantik. Okay. Apa ni? Itulah kan. Kalau nak tahu macam mana eksperimen tu, korang kena banyak buat latihan. So, ada masa, panjang lagi masa. Cik, panjang lagi masa kan. Ada masa lah kan. 3 bulan ni. Buat betul-betul kan. Tengok betul-betul soalan. Soalan percubaan kan tak banyak pun ada 14 negeri kan. So, compare. Okay, negeri ni keluar apa, negeri keluar apa. So, macam ni, kalau akan nampak titik persamaan teori. Persamaan dia. Kalau bahagian A, macam cikgu tadi dah. Mesti ada soalan pemboleh ubah. Mesti ada soalan apa plot graf, mesti ada soalan pasal hipotesis, soalan yang sama sahaja. Cuma dia akan tukar-tukar eksperimen. So, tu je lah yang kau boleh buat kan. Tukar eksperimen, tukarlah dia punya boleh ubah. Dia tak sama lah kan boleh ubah untuk setiap eksperimen. So, dapatlah jawab bahagian A dan juga bahagian C nombor 11 tadi kan. Cuma untuk bahagian B, macam cakap tu tak ada option lah. Yang tu memang korang kena baca, korang kena faham konsep sains. Kalau boleh hafal, hafal kan. Apa-apa topik yang kita kata famous apa lah exam. Antara yang famous juga tenaga nuklear kan. Saya pada elektrokimia tadi, tenaga nuklear pun famous juga keluar dalam exam lah. Cikgu saya pun belajar tahfiz. Okay, ramai rupiah belajar tahfiz kat sini kan. Okay, daripada sekolah yang berbeza ke? Aisyah. Oh, tadi Aisyah lain. Ni Aisyah lain pula. Okay. Aisyah, Aisyah Azara dengan Khadijah tadi sekolah yang berbeza ke sekolah yang sama? Sekolah yang sama ke sekolah yang berbeza? Korang dua orang. Sekolah lain. Oh, cikgu sebab cikgu pernah bagi tau seminar dekat ni, ada sekolah tahfiz dekat apa Shah Alam tu. Apa yang ada ustaz tu? Ada ustaz Dusuki. Apa nama sekolah dia tu? Cikgu tak ingat lah. Apa nama sekolah dia? Korang tahu ke? Ada sekolah tahfiz. Apa dah nama sekolah dia? Tak, saya tak sekolah dan saya bukan telefon saya sekolah 5. Oh, okey. Ada sekolah, cikgu pernah lah beberapa kali juga sebelum PKP. So, ni kan cikgu bagi seminar dekat sekolah-sekolah tahfiz juga lah. Cikgu suka sekolah-sekolah tahfiz sebab apa? Dia orang ni bukanlah tak suka sekolah lain. Tak, jangan salah faham maksud cikgu pula kan. Sekolah-sekolah tahfiz ni dia dah belajar agama kan. So, dia macam sejuk, mata memandang. Lain sekali bukanlah sekolah lain. Tak, sama je kan. Cuma nak cakap, mungkin lebih sikit lah kan sekolah tahfiz ni. Okey, cikgu sebutlah antara, kita ada masa sikit ni. Okay, korang boleh list kan antara topik yang famous yang keluar dalam exam. Cikgu cerita dulu untuk topik form 4. Lagi sekali, cikgu tekankan kat sini. Yang cikgu cerita ada yang famous keluar dalam exam. Tak bermaksud yang lain tak keluar dalam exam. Yang lain pun boleh keluar dalam exam. Cuma yang cikgu cerita lagi sekali ada yang famous keluar dalam exam lah kan. Antara yang famous dalam exam adalah bab genetik. Untuk form 4. Genetik tu dalam bab tu, okay, dia ada raja skema pewarisan kan. Yang tu korang kena tahu buat raja skema pewarisan untuk genetik. Contoh kan kita ada, contohlah mak ayah, ayah kulit gelap, mak kulit putih. Contoh, selalu bagi mak lah kulit putih, ayah kulit gelap. So mak ayah kulit gelap, mak kulit putih, ayah kulit gelap. So anak dia keluar,
macam mana. So tu macam kita kata apa possibility untuk anak keluar kan. So tu ada cerita dalam genetik. Macam mana kita wariskan kita punya genetik ni kepada generasi yang seterusnya. So korang kena tahu lah macam mana diwariskan. Dan dalam tajuk ni ada penyakit tau yang korang kena hafal lah data kan. Penyakit macam thalassemia, hemofilia, penyakit-penyakit tu kena tahulah apa apa dia punya kita kata kesan kepada generasi yang seterusnya lah kan. Itu tajuk pewarisan ataupun genetik lah. Okay. Selain pada genetik, kita ada tadi koordinasi badan. Ni cikgu cerita untuk form 4 koordinasi badan. Di mana koordinasi badan ni dia memang akan kat bahagian B ataupun C lah untuk essay pilihan. Bukan soalan eksperimen cikgu sebut bahagian B tu maksudnya bukan soalan eksperimen lah. So koordinasi badan kita cerita pasal kelenjar-kelenjar. So macam cikgu tadi, kalau kita tahu kelenjar tu apa, dia punya hormon apa yang dirembeskan dan juga apa fungsi hormon tu dirembeskan. Contoh, pituitari keluarkan apa, so apa pituitari buat. Thyroid kat sini kan keluarkan apa, so apa hormon tu buat. So korang akan tahu dia punya ni lah kan. Dan tajuk yang seterusnya yang tadi lah unsur dan bahan. Apa tu? Ion, atom, semua tu antara yang cikgu kata dia keluar dalam exam yang famous sekali keluar dalam exam lah. Okay, lepas tu kita ada tajuk ni apa tu? Yang kira-kira tu daya dan gerakan. Daya dan gerakan kan yang korang kena kira detik semua kan. Yang tu pun dia ada keluar dalam exam. Ada keluar tapi nak kata kerak sangat tu taklah juga. Tapi ada keluar dalam exam. So boleh take note lah tajuk tu kan. Dan tenaga nuklear. Tenaga nuklear kan kalau kita satu banyak dia keluar. Dia bukan banyak. Macam mana dia suka tanya lah macam tukar tenaga apa, guna apa untuk hasilkan tenaga nuklear. So semua tu ada dalam kertas satu lah. Dan juga dia boleh keluar macam tadi kertas dua. So tu untuk form 4. Tajuk-tajuk yang cikgu tak sebutkan, dia boleh keluar juga dalam exam kan. Macam cakap lah, dia boleh keluar juga dalam exam. So boleh baca juga lah tajuk yang lain. Okay, untuk form 5, tajuk form 5 kan, kalau tajuk yang pertama, microorganisma tu dia tersangatlah famous. Tersangatlah famous. Yang tu memang kena take note dalam exam lah kan. Untuk microorganisma. Okay, lepas tu apa lagi? Form 5, rate of reaction, kadar tak balas. Kadar tak balas tu pun famous. Sebab dia boleh keluar banyak kali kan. Sebagai eksperimen boleh. Sebagai bahagian B pun boleh juga lah dia boleh keluar kan. Lepas tu elektrokimia tadi kan siapa tadi Alia ke siapa kan bagi tahu elektrokimia tu pun antara soalan yang famous juga kalau dalam exam. Dan tahun ni dan tahun lepas kan tajuk yang kanta tu banyak muncul dalam exam juga. Yang apa tu cahaya optik. Yang tu pun dia banyak muncul dalam exam jugalah untuk dia tak suruh korang lukis tapi dia suruh korang tentukan ciri image yang terbentuk bila kita guna kanta yang berbeza. So yang tu korang akan tahulah. Dan tajuk yang terakhir untuk form 5 apa tu teknologi akan selepas kan. Yang tu macam cakap dia ada keluar. Kata satu confirm keluar lah kan soalan last sekali kat belakang sekali kan nombor 40, 39 macam tu yang dia confirm keluar lah yang tu. Tapi kata dua ni dia macam uh, ada tak ada macam tu. Dia nak kata famous sangat pun tak. Nak kata tak famous langsung tu pun tak juga. Dia pernah lah muncul tapi yang kata macam kerak sangat pun tak juga. Macam tu. So ni taburan tajuk yang ada dalam kertas dua kan. Yang korang boleh take note lah. Tapi macam kata tajuk lain pun korang kena baca. Cuma mungkin lebihkan lah pada tajuk-tajuk yang cikgu sebutkan tadi lah. Kan? Yang dia boleh keluar kat bahagian B lah. Sebab bahagian B kita risau sebab dia fakta lah kan. Memang kena guna perkataan yang betul dan juga konsep yang betul kan. Untuk dapat jawapan yang betul lah. Tajuk akan satu masuk trial masa tu. Tu lah macam cakap kan. Ada yang keluar kan, ada yang tak keluar. Tapi for sure dia kata satu memang dia ada lah kan. So kita tahu lah. Satu korang kita tahu semua topik yang korang belajar. Kan tinggal lagi ni saya masa topik tak fail dia untuk korang lah exam. Okay, so macam cakap tu ambil masa kan. Masa-masa yang ada di ujung-ujung ni lah kan. Masa-masa yang ada ni. Korang download lah sebanyak mungkin soalan-soalan tahun-tahun lepas kan. Percubaan-percubaan. Korang buat je. Baca soalan dia. Tengok boleh buat tak yang ni. Sebab sekarang banyak kan akses tu soalan-soalan ni mudah tak dapat kan. So korang download je kan. Tak, kalau tak ada rasa tak nak print pun tak apa, tak ada masalah. Tengok soalan dia, kita tengok. Kalau yang ni boleh tak jawab. Kalau keluar tajuk ni boleh tak jawab kan. So korang kena nampak lah gambaran apa yang keluar dalam
Peluang exam. Kan? Kalau rajin lagi, ada student kan, kalau rajin kan, dia set list kan, okay, topik ni, dalam topik tu apa tak topik pula yang keluar. Ada juga macam tu. So, ikutlah. Asalkan korang nampak trend dia, kan. Korang boleh boleh sekolah insyaAllah dalam sains SPM untuk tahun ni. Hmm. Ada daripada negeri mana keluar tajuk angkasa tu daripada exam, sebab kita ada negeri-negeri yang berbeza kan. Oh Kedah. Oh Kedah keluarkan tajuk angkasa dekat bahagian B lah kan. Dekat bahagian B. Oh nombor 13. Oh dekat bahagian C yang soalan pasal ni. So yang tu boleh pilih atau tak nak pilih pun tak apa lah kan. Sebab itu exam pilihan. Sebab tu cikgu kata ada bahagian-bahagian yang macam akan bantu kita untuk dapat markah, dan ada juga bahagian yang macam susah sikit lah untuk dapat markah kat situ kan. So pastikan bahagian yang korang boleh score, korang score betul-betul kan. Macam bahagian A dah, A dan juga nombor 11 tadi kan. Yang lain tu kena kena lebih kepada macam tu lah, kena buat latihan yang banyak kan, kena banyak baca juga kan. So boleh boleh jawab lah. Okay, ada lagi tak soalan yang korang nak tanya? Cikgu kira kan, itu yang sempat cikgu share lah dalam tempoh masa kita kata plus minus 2 jam ni kan, untuk kita punya sesi hari ni. Macam kata kan, harapnya boleh boleh membantu lah kan sedikit sebanyak korang dalam exam sembilan nanti kan. Tinggal lagi macam cakap kata, masa-masa kecederaan ni kan, masa ni lah korang nak fokus betul-betul kan, untuk baca kan, revise balik topik-topik yang korang nak belajar sebelum ni kan, dan menggunakan semua kan pengetahuan yang ada kan dalam exam final nanti lah kan. Hopefully semuanya okey je lah kan untuk korang punya final nanti kan. So ada tak soalan-soalan lain yang kau nak tanya sebelum kita tutup kita punya sesi? Oh, itulah kat situ kan admin tuliskan ni adalah senarai untuk akhir kan, untuk uh, untuk tahun ni kan. So korang boleh isi feedback dan juga addendum kat situ nantilah kan. Ada apa-apa soalan tak yang kau nak tanya sebelum kita habis untuk petang ni? Kalau soalan minta maksud kena tulis sama macam kertas. Okay, kalau soalan maksud ni ke dalam exam, cikgu refer kepada dua situasi lah kan. Satu situasi adalah definisi secara operasi, yang tu memang tak ada guna buku teks, yang tu sepenuhnya eksperimen lah kan. Dan seperti yang cikgu tunjukkan ke atas tadi, dan kalau dia minta definisi kan untuk bahagian B ataupun bahagian C, biasanya definisi adalah apa yang kita faham daripada uh, topik yang dibagi. Contohlah, bila sebut kadar tindak balas. Jika tindak balas tu apa? Apa yang korang faham? Bila sebut kadar tu adalah masa kan? Macam tu. So, masa untuk apa? Masa untuk eksperimen tu siap. Eksperimen tu siap macam mana nak cam? Sama ada bahan makin bertambah ke ataupun hasil makin bertambah. So, kita nak tengok bila sebut kadar tindak balas, apa yang kita faham dengan kadar tindak balas sekali. So kadar tu macam dia kata refer kepada masa, dan tindak balas merujuk kepada apa yang berubah pada kita punya bahan dan juga hasil kan. So kita boleh kata apa kadar tindak balas ni adalah perubahan kuantiti bahan per masa. So kita nampak kan bahan tu makin berubah kan, dia punya kuantiti dia per masa. Maksudnya dengan ataupun berkadaran dengan masa. Masa-masa makin bertambah, apa jadi pada bahan tadi. So kalau definisi nak kata tulis sebiji buku teks pun tak juga. Dia ada apa? Situasi-situasi yang berbeza lah. So cikgu Rafiq kata tadi kan, definisi secara operasi dia tak, memang tak ada dari buku teks lah. Memang kita tak perlu hafal daripada buku teks. Tapi ada certain definisi yang nak daripada buku teks. So depend kepada situasi. Tapi kebanyakan definisi kan ataupun maksud, kita boleh lagi sekali bagi ikut apa yang kita faham daripada topik yang dibincangkan tu. Pun boleh markah juga. Maksudnya kalau pemeriksa nampak ada keyword yang dia boleh terima, dia akan bagi sebagai markah juga. Hmm. Soalan lain, ada lagi nak tanya soalan yang berkaitan dengan apa yang kita buat tanya. Ada soalan yang korang nak tanya? Cikgu tutup kan kita punya sesi petang ni. Boleh macam kata yang cikgu doakan, korang boleh jawabkan soalan sains SPM tahun ni dengan baik kan. Dan cikgu harap apa yang cikgu share petang ni, at least sedikit sebanyak membantu korang untuk jawablah korang punya paper sains nanti. Hmm. So itu sahaja. So cikgu serahkan kepada admin dah untuk tutup kita punya kelas petang ni.
So terima kasih cikgu. Oh, sama-sama. Terima kasih semua sebab join cikgu punya seminar petang ni.